Baik, insya-Allah kita mula lah, insya-Allah. Baik, kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kita syukur pada Allah SWT diberikan kesempatan pada malam ni untuk meneruskan lagi program kita, dan insya-Allah pada hari ini kita berada di rimbunan kasih bersama dengan sahabat-sahabat kita dan sahabiah yang ada lah. Insya-Allah kita ingin sentiasa mentajdidkan hati kita supaya sentiasa dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan benar-benar sedang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada hari ini kita berhadapan dengan suasana yang cukup mencabar, terutamanya mencabar iman kita, terutamanya mencabar keyakinan kita. Dan cabaran itu dia bukan sahaja cabaran yang sedikit, tetapi cabaran yang besar. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, ada nabi, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini dia tahu apa yang berlaku, dia nampak, dia ada wahyu, dia ada petunjuk Dan kemudian ada juga sahabat-sahabat yang kuat. Saya ada sahabat yang levelnya level Nabi juga level orang-orang yang dekat dengan Allah, siddiqin level orang yang dekat dengan Allah, level Nabi, level orang yang special lah. Tetapi zaman kita ni kita tak ada lah, Rasulullah SAW dah tak ada dah nak jadi sebagai pemberi peringatan dan sebagainya. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW pun Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya pun dah tak ada dah Yang ada kita-kita ni lah yang sekadarnya Dan yang menjadi lebih mencabar lagi, kalau zaman Rasulullah SAW dahulu, golongan musuh Islam ni yang pertama jelas nampak, yang kufur tu, yang musyrikin tu nampak. Kemudian yang tak nampak ni, jenis munafikin ni tak ramai. Tidak majoriti lah. Tapi zaman kita ni dah lah Rasulullah SAW tak ada kemudian para sahabat pun tak ada dah dah tinggalkan kita semua. Kemudian golongan munafik pula majoriti. Yang jadi munafik ni, yang jadi musyrikin ni pula, yang memusuhi Islam ni majoriti. Dan mereka menguasai pula mulkan jabarian, mereka kuasai kita. Jadi sebab itulah kita amat berhajat kepada cahaya petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita amat berhajat kepada hidayah Allah. Kalau tidak, kita akan ditipu oleh Dajjal dan pengikut dia, dan juga oleh orang yang musuh kepada Islam. Sama ada dia sedar dia musuh ataupun dia tak sedar. Ada juga di kalangan orang-orang Islam ni yang tak sedar bahawa dia ni musuh kepada Islam. Jadi kita hari ni nak kena banyak cahaya, dapat hidayah, petunjuk, inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berharapkan kepada hati yang bersih, hati yang bersih. Jadi sebab tu hati kena bersih, hati kena bersih. Dan hati nak bersih ni pula dia bukan senang. Kalau nak basuh baju, bayangkan baju kita ni dah berlumur dengan tar yang buat jalan, hitam legam pekat dan kemudian bukan saja hitam legam pekat, dia dah duduk beberapa hari, mungkin berapa tahun dalam baju, pada baju tu dah ada tar, bertahun-tahun punya tar. Kita bayangkan bagaimana tar tu nak dibuang, nak cuci susah. Silap-silap koyak baju dulu sebelum keluar dia punya tar tadi begitulah kita hari ni yang telah berada dalam sistem. Kalau umur kita dah 50 tahun, 60 tahun, 50 tahun dah, 60 tahun dah, tar jahiliah tu ada kat hati kita. Kalau umur kita 30 tahun, 40 tahun, itulah tar dah ada kat situ, yang nak kita buang, yang melekat dalam hati kita, yang nak kita basuh, nak bersihkan.
Kan? Kalau kita dah 10 tahun, 10 tahun lah. Saya paling muda kita pun dah 20 tahun lebih kurang lah. Kan? Maknanya dah 20 tahun hidup kita dalam sistem yang ada pada hari ini, yang mana kan tar hitam yang melekat dalam hati kita tu seolah-olahnya kita gitulah. Kan? Dah melekat kuat. Kalau kita tengok tar melekat sehari, 2 hari, 3 hari pun dah susah nak bersih, apa lagi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sampai susah nak buang. Dan sebab itulah kita lihat kita amat-amat memerlukan kepada hati yang bersih dan perlu kepada usaha. Sebab itu kita ada mujahadah. Kita kena buat mujahadah. Mujahadah ni apa? Kita berjuang lawan diri kita kan. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Jadi inilah perkara yang penting. Kenapa kita kena bersihkan sangat hati kita? Kerana di situlah akan adanya cahaya Allah, iman yang akan berkembang, bergerak dan akhirnya menjadi panduan kepada kita. Dan sebab itulah Nabi SAW mengingatkan kita bahawa setiap generasi itu adalah ada yang dipanggil as-sabiqun. Fi kulli qarnin min ummati as-sabiqun. Daripada setiap generasi, fi kulli qarnin, pada setiap generasi itu kan, setiap generasi itu ada sabiqun. Ada sabiqun ni ialah ada mereka yang mengasaskan golongan awal, as-sabiqun al-awwalun kan, golongan sabiqun. Jadi kita ni sebenarnya pada hari ini cabarannya ialah kita sebut tadi kan, kita tidak ada peribadi Rasulullah SAW, kita tidak ada sahabat-sahabat Nabi yang siddiqin, kita tidak ada, kita kata golongan-golongan Islam yang majoriti, yang beriman yang majoriti. Hari ini dalam keadaan orang beriman yang minoriti, orang munafik yang majoriti. Jadi usaha tu kena berlipat-lipat kali ganda. Jadi sebab dan bahan lagi pula kita sedang berada di ambang kebangkitan. 100 tahun kejatuhan Amirul Mukminin, 100 tahun kejatuhan Osmaniyah. Jadi kita sedang dalam di ambang kebangkitan. Maknanya kita lah insya-Allah, kalau kita lah nak jadi orang berjaya ni, maka kita lah disebut sebagai as-sabiqun. Dan untuk menjadi as-sabiqun ini, untuk menjadi orang yang kita kata menjadi pelopor, perintis kepada tajdid, maka usaha kita kena lebih daripada orang biasa. Jadi yang ada di dalam pada hari ini, Malaysia lawan Korea Selatan bola sepak. Kalau hati kita masih lagi dengan bola sepak, tak boleh nak tinggalkan bola sepak tu hati kita lah, hati kita kan. Maka macam mana nak jadi as-sabiqun? Macam mana ni bagi orang yang minat bola kan, minat bola kan. Jadi insya-Allah ya, sebab itulah pada hari ini kita insya-Allah nak sambung tajuk yang telah kita buat 2 hari lepas, berkenaan dengan perkara-perkara yang merupakan rujukan pertama kita setelah kita berada dalam tarbiyah, ialah murabbi, iaitu rujukan pertama kita ialah orang yang memimpin. Inilah rahsia kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan generasi as-sabiqun al-awwalun ataupun generasi yang awal, sahabat-sahabat dulu berjaya. Bukan sahaja kerana tarbiyah, sebab kita kata berjaya ni berjaya cemerlang lah, cemerlang. Bukan sahaja sebab Quran, bukan sahaja sebab hadis. Quran dan hadis ada pada hari ini sama ada lagi, bukan tak ada lagi. Bukan juga sebab kita kata kita ni majority, bukan, kita ni minority. Dulu pun sahabat-sahabat pun minority juga kan. Tetapi salah satu asbab besar selain daripada Al-Quran, hadis, iman yang kita gambarkan tadi ialah al-ukhuwah yang melahirkan kekuatan untuk bergerak. Ukhuwah yang melahirkan kekuatan untuk bergerak. Itu salah satu perkara yang penting. Dan ukhuwah ini adalah merupakan sesuatu yang menjadi daya tarik lah, kita kata magnet kepada pertolongan Allah. Ukhuwah. Ukhuwah ni penting sangat. Sebab tu apa yang menyebabkan satu gerakan Islam, gerakan kita kata Muslim itu boleh berterusan, bukan hanya kerana iman semata-mata, bukan hanya kerana amal semata-mata, tetapi sebenarnya lah al-ukhuwah. Dan ukhuwah itulah yang membentuk kekuatan. Jadi antara rahsia kekuatan
Kenapa generasi sahabat Rasul SAW itu sampai berjaya tadi? Mereka sangat sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpinnya, dan mereka taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Rasulullah, kami taat. 100%. Dia panggil taat tammah. Taat yang menyeluruh, sepenuhnya. Taat yang sepenuhnya. Kenapa taat yang sepenuhnya? Di situlah ada rahmat dan barakah Allah. Jadi itu Nabi maksum. Kemudian setelah Nabi wafat, maka taat itu berpindah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Taat tammah. Banyak perkara berlaku perselisihan di antara sahabat-sahabat dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Contohnya ketika berlaku kes murtad. Kes murtad. Bila berlaku kes murtad, maka semua sahabat-sahabat berbincang-bincang, syura berbincang. Semua syura kata, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, kita pergi bagi dakwah kat dia, kita bagi pengajaran kat dia dan sebagainya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Dia kata, wallahi, dia kata, sekiranya satu tali ikatan unta, ikatan kambing ke apa yang dulu pernah dibagi kepada Rasulullah SAW sebagai zakat, hari ini dia tak bagi, aku akan perangi dia. Dia akan perang. Murtad, main hukumnya diperangi. Maka Abu Bakar As-Siddiq kata, kita perang. Sahabat-sahabat lain semua tak setuju. Abu Ubaidah Al-Jarrah semua tak setuju. Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq, ini dia. Maka semua sami'na wa ata'na, kerana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada masa itu adalah Amirul Mukminin. Maka mereka pergi, dan akhirnya dengan barakah apa yang telah berlaku itu, maka kegiatan murtad telah habis. Kalau tidak, dia akan berkembang. Sebab bukan saja orang yang murtad, orang yang munafik pun ada. Dia akan berkembang. Jadi Abu Bakar As-Siddiq dengan panduan yang diberikan Allah pada dia, alhamdulillah. Dan kita tengok bagaimana kekuatan sahabat tadi bersama. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, maka Umar pula ambil alih. Umar radhiyallahu anhu kan pun sama juga. Maka kita lihat setiap pergerakan Islam daripada zaman Nabi SAW sampailah kepada zaman hari ini. Kekuatan yang mendapatkan rahmat Allah dan barakah Allah, dia bukan hanya pada proses tarbiyah semata-mata. Dia bukan hanya pada iman, pada tahlil kita, zikir kita, kepada solat kita, tetapi ialah bagaimana al-ukhuwah tadi membawa sebab nak menang mesti ada satu yang besar. Yang besar tu lebih daripada semayang. Kalaulah semayang jamaah tu menjadi asbab utama untuk menang, tentu kita dah banyak menang. Bayangkan musim bulan Ramadan, berapa juta semayang jemaah. Musim haji, berapa juta pergi haji. Kalau ibadah tu menjadi asbab kemenangan, sudah tu Islam dah Allah bagi menanglah. Tetapi perkara yang paling ketara sekali, kenapa hari ini umat tidak boleh berjaya mengalahkan musuh Islam? Kerana mereka tak sampai kepada satu level yang kedua. Setelah mereka beriman pada Allah, setelah mereka boleh beribadah pada Allah, setelah mereka boleh ada akhlak yang baik. Akhlak yang baik, ramai akhlak baik. Kalau kata tak ada akhlak baik, ramai orang Islam akhlak baik kan. Tapi masih kalah lagi kan. Yang berakhlak baik jangan kena sembelih, yang paling awal kena sembelih kan. Kenapa? Bukan sekadar akhlak baik saja, bukan sekadar ibadah saja, bukan sekadar kita boleh ada akidah yang bersih, tetapi ialah kesatuan hati umat, ukhuwah tadi, digabungkan hati-hati yang beriman yang benar tadi, sehingga akhirnya daripada hati yang beriman yang benar tadi membentuk gerakan tajdid, satu gerakan yang untuk kebangkitan Islam, membangkitkan Islam semula, bagaimana yang digambarkan oleh Rasul SAW, dan daripada kebangkitan itulah Allah memberikan kemenangan. Sebab tu Allah gambarkan yang akan menang ialah ta'ifah kan, la tazalu ta'ifah min ummati, akan sentiasa ada di kalangan umat aku ni satu kelompok yang mana zahirina alal haq, akan menang. Allah gambarkan menang. Kenapa? Ukhuwah. Jadi ta'ifah ni tak akan hidup tanpa ukhuwah, dan ukhuwah pula tidak akan hidup tanpa satu penyusunan yang dipanggil tanzim yang munazamah, iaitu satu penyusunan struktur yang tersusun rapi. Struktur yang tersusun rapi, dan struktur yang tersusun rapi ni Allah gambarkan, Allah sayang kepada dia. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus.
Allah SWT amat sayang, cinta. Maknanya sayang ni Allah tolong semua lah. Kalau kita sayang ke anak kita kan, sampai silap-silap kita menatang dia macam minyak yang penuh, apa dia nak bagi semua kan, contohnya sayang kan, orang sayang. Kalau orang baru kahwin, ini ramai yang tak kahwin lagi kan, kena kahwin dululah baru boleh faham kan. Kalau kata-kata kahwin kan, nak kahwin kan, sayang sangat, malam pertama, malam kedua, malam ketiga dengan isterinya, dengan suaminya kan, sayang sangat. Nyamuk lalu pun dia marah nyamuk kan. Nyamuk pun tak boleh hinggap kat isteri dia kan. Jangan main-main, malam pertama je kan, malam kedua je tengah sayang betul kan. Jadi sayang ni, bayangkan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah amat sayang kepada mereka yang berperang, yuqatil, yang berperang pada jalan dia dalam keadaan yang tersusun rapi. Maknanya bila Allah sayang ni, di situlah Allah akan bagi pertolongan. Apa pertolongannya? Pertolongannya itu ialah kan dalam bentuk bantuannya, maunahnya, dalam bentuk karamahnya, dalam bentuk kemenangan. Jadi selagi kita masih lagi fikir-fikir, sangka-sangka kan, kita buat sangka sahabat kita macam mana Allah nak bagi menang? Allah tak bagi menang. Buat sangka kan, buat sangka cukuplah, Allah tangguh kemenangan. Jadi orang yang betul berjuang tadi, soft tadi, mestilah dalam solid sayang dia, sayang dia kepada sahabat-sahabat dia, sehingga boleh sama-sama dapat berkembang, mendapat rahmat Allah, dan kemudian mendapat apa yang digambarkan sebagai kemenangan tadi, karamah daripada Allah, barakah. Jadi sebab tu, dan kasih sayang itu pula, dia bukan hanya sesama kita. Yang paling penting, macam sahabat-sahabat dulu, kasih sayang kepada pemimpin, kasih sayang kepada pemimpin. Jadi hubungan ni hubungan iman, hubungan iman. Bukan kita sayang kepada pemimpin tu sebab dia jadi ketua kita, tapi kerana perintah Allah. Allah perintah, taatlah kepada ketua kamu walaupun seorang Habsyi hamba kulit hitam yang tak ada apa-apa, nampak macam tak ada apa-apa lah kan. Taat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taat tu bukan taat macam kita bosku kan, dapat gaji apa, taat sayang. Taat kena sayang kan. Kena, sebab tu sifat murabbi yang pertama sekali sebagai ayah sayang juga, sifat yang pertama dia mesti sayang. Jadi sayang ni menjadi asas kepada iman yang digambarkan tadi. Dan kita akan diuji nanti, akan ada orang fitnah lah, akan ada orang cakap macam-macam lah, akan ada orang tuduh sesat lah, apa macam-macam kepada pimpinan-pimpinan. Dan apa pun yang berlaku zaman Nabi SAW dulu, tuduhan sebagai majnun, gila, tuduhan sebagai tukang sihir, tuduhan sebagai pemecah belah keluarga, pemecah belah kaum umat, tuduhan sebagai apa dia panggil syair kan. Kalau dia baca tu kamu kena sihir, dia baca tu kamu akan ikut dia, macam-macam. Tapi sahabat-sahabat tetap pada hari Isra' Mi'raj kan bertemu seorang musyrik kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata, wahai Abu Bakar, kan kau ni orang yang hebat kan, kau percaya tak kalau ada seorang kata dia boleh pergi daripada Mekah ni pergi ke Palestin dalam masa satu malam, satu hari satu malam. Ini zaman dia kan. Mana tak percaya, dia kata tak percaya. Kemudian kau percaya tak kalau orang tu cakap pula bukan saja dia pergi Mekah ke Palestin, ke Masjid Al-Aqsa kan, dia pergi pula ke langit yang paling atas sekali, naik langit, terbang naik langit paling atas sekali. Kau percaya tak? Kemudian patah balik ke Masjid Al-Aqsa, patah balik ke Mekah ni, ke tempat kita ni kan, dalam masa satu malam. Pergi malam balik dekat subuh kan, sebelum subuh contoh. Percaya tak? Mana boleh kita bakar cerdik kan, dia bukan orang biasa ni, dia orang boleh berfikir, mana boleh. Itulah kawan-kawan Muhammad yang cakap. Lepas tu Abu Bakar kata apa? Kalau Muhammad yang cakap ni, lebih daripada ni pun aku percaya, kata. Lebih daripada ni pun aku percaya. Ini kan sudah digelarkan As-Siddiq kan, orang yang sayang kat Nabi, kenal Nabi, lebih daripada tu pun aku percaya, kata. Jadi tak ada hujah lah. Dia nak pecahkan kita, tak boleh lah, dah yakin. Inilah jamaah Rasulullah SAW dulu. Sebab itulah dalam satu arkanul tarbiyah, rukun-rukun tarbiyah yang pertama ialah mesti ada murabbi misali, yang mana murabbi itu menjadi pemimpin dia, menjadi contoh dia. Tapi taat mesti bukan taat dengan
dengan membabi buta. Taat kena ada asas. Taat ni mesti asas iman. Sebab kita akan diuji dengan ketua-ketua yang menyeleweng. Kita akan diuji dengan ketua yang menyeleweng. Kita akan diuji dengan ketua-ketua yang tak ikut apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kat situ lah hati yang bersih ni penting. Hati yang bersih ni. Hati yang bersih ni penting. Kita dah ikut kat dia bertahun-tahun. Sama dengan dia. Dengan zikirnya, dengan amalnya sebagainya. Tiba-tiba satu waktu, nak sebut kat sini kan. Tiba-tiba satu waktu ada seruan perjuangan. Seruan perjuangan kebangkitan. Seruan kebangkitan. Tiba-tiba dia tak nak ikut. Kenapa tak nak ikut? Sebab dia bukan daripada jemaah kita. Dia bukan daripada tarikat kita. Dia bukan daripada kumpulan kita. Dia bukan daripada kita kata harakah kita. Hanya kerana itu, bukan kerana kebenaran yang ada pada orang yang ajak kebangkitan tadi. Jadi apa yang berlaku? Maka dia akan terpisah daripada kebenaran Allah. Masa tu kalau dibuat seruan kepada kita, kan, ni kebangkitan ni ada tanda-tandanya. Benar ni, dia mengajak kepada perjuangan. Nak lawan siapa? Bukan nak lawan orang beriman, orang Islam. Lawan pula memang lawan Dajjal dan sekutunya contohnya. Tiba-tiba kita kata, tak boleh lah. Kenapa? Sebab dia ni aliran lain. Dia bukan tarikat kita, dia tarikat lain. Kita kena tunggu yang lain pula contohnya. Maka disitulah berlaku konflik dalam diri kita. Maka minta ke Allah. Kalau berlaku keadaan macam itu, minta ke Allah. Ini akan berlaku ni. Yang pertama sekali akan berlaku pemimpin-pemimpin yang diupah oleh musuh. Pemimpin yang diupah oleh musuh akan datang. Pemimpin yang diupah oleh musuh ni, pemimpin-pemimpin yang nampak Islam juga. Nampak dia hebat juga cakapnya. Memang kita tak sangkalah dia bukan Islam. Bukan memang tak sangkalah dia ejen, tak sangka. Tapi nampaklah dia. Kan? Baik sebagainya. Cumanya bila dia ajak berjuang, dia kata bukan ni. Kita tak boleh lawan dengan pihak-pihak begini. Sedangkan pihak begini itu bersama dengan Taghut, bersama dengan Dajjal. Tahu sama Dajjal. Inilah yang akan berlaku. Ini akan berlaku. Sebab tu tarbiyah tu merupakan satu perkara yang penting. Sebab tu disebut di sini fi kulli qarnin min ummati sabiqun. Setiap daripada generasi umat aku ini ada orang yang akan menjadi as-sabiqun, orang yang merintis, yang mempelopori lah. As-sabiqun, orang yang awal. Jadi as-sabiqun ni orang yang terdahulu ini ialah orang-orang yang mesti kuat. Sebab tu kita hari ni, kita di medan tajdid, kita nak dekat sangat dah. Tak tahu bila. Kokok tahun depan ke? Mana tahu? Kan? Kokok 2 tahun lagi ke? Kalau tahun depannya dah okey kita dah. Jadi kita kena bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita. Dalam masa tahun ni kita kena bersihkan hati kita, insya-Allah. Dan kemudian kita kena sama-sama bersama dengan perkara-perkara yang digambarkan sebagai panduan-panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 2 hari lepas kita dah cerita sikit tentang sifat-sifat murabi yang ada, iaitu satu sifatnya ialah dia memiliki ilmu, iaitu muallim. Ilmu syara'. Ilmu syara' ni ilmu yang seimbang. Ilmu yang mana bukan hanya fokus pada satu-satu aspek, tetapi aspek yang menyeluruh Islam sebagai sistem kehidupan. Kalau dia kata Islam ni setakat semayang, zikir, setakat puasa, tak ada perjuangan, tidak ada untuk membina kekuatan-kekuatan yang lain, sedangkan Allah perintah kita bina kekuatan-kekuatan, maka tengok dia, carilah orang lain yang boleh nak bantu kita. Maknanya tampung-tampung lah, bukan tinggalkan, tampung-tampung lah. Sebab tu saya nak bagi satu note dekat sini lah. Imam Ghazali menggambarkan dalam Ihya Ulumuddin, kalau tak silap saya, yang dihuraikan oleh beberapa orang alim yang saya sempat bersama. Dia kata akan berlaku di akhir zaman ini ulama-ulama yang mengajak taksub kepada diri dia. Taksub kepada diri dia, peribadi dia. Maka salah satu tanda taksub, dia tidak menerima orang yang soleh yang lain. Dia saja. Maknanya seolah-olahnya dia tu dah komplit macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pada hari ini mana ada orang yang sempurna? Siapa yang paling sempurna? Kan?
Mungkin dia pakar bahagian tarikat, tapi mungkin dia tak pakar bahagian ekonomi. Mungkin dia pakar bahagian ekonomi, dia tak tahu pula bahagian sufi. Mungkin dia pakar bahagian sufi, tak tahu pula bahagian salafiyah. Salafiyah ni maknanya nak rujuk semula, ada ilmu, nak rujuk kepada kan sumber-sumber yang sahih. Jadi ada juga, jadi ada macam-macam. Sebab kita ni dah hidup dalam zaman sekular. Berapa puluh tahun kita hidup dalam zaman sekular? Sekarang dah 100 tahun. Sekular. Kita tak perasan ya. 100 tahun. Maknanya atuk kita, mak ayah kita, atuk nenek kita, mak ayah kita, kita, anak kita, mungkin cucu kita dah hidup dalam setahun 100 tahun ni. Duduk dalam sekular, dia dah jadi macam darah daging. Kemudian kita kata aku yang paling baik sekali. Sehingga kita melarang kita punya pengikut kita, murid kita, mutarabbi kita untuk nak apa? Nak cuba berkongsi-kongsi dengan ulama lain yang soleh, ulama yang betul. Kalau ulama tak betul janganlah pula kan. Syiah contohnya kan. Syiah jangan ikut Syiah pula. Baik dia macam mana ustaz, janggut dia cantik hebat kan. Tak ada macam ustaz putih hitam dia hitam semua kan. Kemudian dia punya cakap pun bagus semua dan sebagainya. Namanya Khawarij, namanya Syiah, namanya Mu'tazilah, namanya Qadariyah, namanya Bahai. Bahai ramai hari ni. Yang main hari ni ramai Bahai. Bahai ni nampak macam okey kan. Qadiyah ni Ahmadiyah. Jadi banyak. Jadi kalau yang namanya akidah masalah tak payah cakap, tak payah tengoklah. Kalau akidah masalah nombor satu jangan tengoklah. Kalau akidah dia okey, Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya okey, baru kita tengok pula bagian ibadah dia kan. Tengok tiba-tiba ibadah dia ajak pergi sembah kubur je. Cerita kubur ni sensitif Syiah sembah kubur contohnya, ataupun khurafat bagi makan kat jin. Boleh terbang sana terbang sini dengan bantuan jin contohnya kan. Kita manusia ni jangan minta tolong jin. Jin minta tolong kita tak apa. Jin nak minta tolong kita tak apa Kalau jin tu boleh jumpa kita cakap kita lah. Tapi jin pun tak cakap kita pun kan. Tapi maknanya kalau kita nak minta tolong jin jangan, walaupun namanya sahabat. Saya dulu pernah di approach oleh dua orang ifrit. Macam mana dia approach adalah cara dia, tiba-tiba dia boleh cakap pula dengan melalui orang. Cakap dia mengaku sebagai seorang syekh dari Yaman. Dia mengaku, dia masuk dalam badan orang tu, dia mengaku saya syekh sekian daripada Yaman. Kami berdua datang daripada Yaman ni nak bantu ustaz, dia kata. Bantu apa? Kami nak jadi bodyguard ustaz, dia kata. Bodyguard kan, tapi jin kan. Jadi nak jadi bodyguard macam mana? Engkau tak nampak badan kau pun tak ada. Kalau kau boleh menjelma jadi jin apa tu, Aladdin tu kan, badan besar lain lah, tak nampak nak jadi bodyguard apa kan. Kami akan tolong ustaz sebab ustaz kena sihir banyak, dia kata. Oh sihir, kalau sihir ni tak nampak lah, tak apalah dia katakan dia, tak apa kan. Allah tolong insyaAllah. So kamu ni duduk sini buat apa tuan? Tanya dia gelak. Kami ifrit, mengaku ifrit. Bila dapat tahu satu orang toncit satu macam Upin Ipin, ada toncit satu tu botak. Satu orang ini botak tu macam Upin Ipin lah. Sama, satu botak ada toncit kan. Macam tapi ifrit, dia kata. Lah dia gelak. Kita pun minta doa ke Allah semua, dia lari cabut dah. Dia nak sebut ni, jangan minta bantuan jin lah kan. Kalau ada guru-guru yang minta bantuan jin tu, hati-hati sikit. Hati-hati banyak pun tak apa. Baik, jadi yang pertama syarak kita kena tahu. Kita bincanglah panjanglah semalam. Kemudian yang kedua ilmu realiti, kena ada waqi'. Ilmu realiti kita bincanglah juga semalam, panjang juga kita bincang semalam. Jadi kita kena faham kita ada kelemahan, masing-masing kelemahan. Mungkin kita pakar bahagian kita ni lah, bahagian sunnah ke, bahagian tarikatnya ke, bahagian sufi ke, kita sampai kita kata kita maksimum lah macam itu. Tapi kita ada kelemahan yang lain, sebab tu kita kena bergabung sama-sama, kita kena bersama-sama. Kemudian yang ketiga ialah ilmu dari kejiwaan, ilmu nafs. Kena faham jiwa ni, maknanya kita faham. Sebab yang kita nak bentuk ni bukan golongan biasa. Yang kita nak bentuk ni as-sabiqun. Nabi sebut tadi kan, as-sabiqun ni golongan yang nak mempelopori. Kita nak pelopori, kita dah tajdid ke belum? Dah berlaku ke? Belum lagi. Jadi kita nak mempelopori. Jadi nak pelopori ni tak bolehlah kita lebih macam batuk di tangga je kan.
Kan? Baca Quran bukan batuk di tangga punya baca Quran. Zikir kena zikir betul-betul, baca Quran betul-betul, solat betul-betul. Solat tu menghidupkan, bukan membebankan. Solat tu rasa seronok. Baca Quran rasa seronok, hidup. Kita rasa hati kita diisi baca Quran. Sahabat-sahabat macam tu. Kan? Sahabat macam tu. Bila ada masalah, Quran. Nabi SAW bila masalah, solat. Kita bila masalah, kan? Baru-baru ni ada satu gambar video dekat dalam ada orang hantar video, kan, dekat tempat, dekat Semenyih tu ada satu rumah flat tu, kan, ada budak duduk kat tebing. Tingkat berapa entah? Tingkat berapa? 10. Kan? Duduk kat tebing kan tangga naik turun ni kat ujung kan. Lepas tu ada tempat kita pegang tu, tebing tu. Dia duduk kat situ. Kaki lonjor-lonjor je tu, gini budak. Kan? Budak macam kita kata umur belasan kot agaknya kan. 20 tahun. Bayi Fatih kan. Gitu. Lepas tu datang jaga security tu kan. Datang cakap budak tu makin jauh daripada dia, makin jauh jatuh lah kan. Lepas tu security tu pun peluk dia, gudu tarik dia kan. Jadi macam wrestling lah. Jadi sebut kat sini kita akan berhadapan dengan macam-macam lah ujian-ujian tu kan. Jadi hari ni apa yang menjadikan kita gembira? Kalau yang menggembirakan kita tengok bola Malaysia menang lawan Korea Selatan, itu setakat bola lah kita kan. Ataupun kita menang, kita seronok kerana kita bermain, seronok kerana video game. Tengoklah apa yang seronok. Kalau yang seronok tu betul-betul sebab kita dekat dengan Allah, alhamdulillah, tanda hati kita bersih. Jadi as-sabiqun kena macam tu. As-sabiqun kena macam tu. Kita punya level ni, orang Allah nak selamatkan kita ni macam tu. Kita kena buat je, kita proses lah. Baik. Jadi sebab itulah kita sebut kemarin bagaimana sebenarnya persiapan kita ialah meningkatkan potensi kita. Kita nak membina kekuatan kita, kemampuan yang ada pada kita. Jadi murabbi ni peranan dia bukan saja nak suruh sembahyang puasa, tapi nak meningkatkan potensi. Jadi kalau kita setakat buat kerja sikit-sikit pun dah penat kan, tak larat kan, tak sanggup kan. Contohnya macam kita ada sini alhamdulillah ada ambil tinja apa najis apa namanya, lembu kan. Bau dia saya betul boleh bayang lah kan. Bau dia dengan dia punya lalat-lalat semua tu kan. Masa ambil gambar tu kan, tengok video tu kan tu lalat banyak, lalat banyak itu kan. Baunya kan, kalau kena badan kan tak hilang berapa hari kan bau dia. Najis lembu kan. Tapi alhamdulillah lah, kira setakat ni sahabat-sahabat arkil kita lulus lah. Lulus boleh buat lah. Tak ada yang tak boleh buat, tak ada yang muntah dia. Alhamdulillah tak ada yang muntah. Tak ada muntah. Jadi ini contoh kan. Baru nak buat najis je kan. Pun dah tak boleh kan. Tak boleh. Panas tak boleh kan. Jadi kita nak jadi as-sabiqun. Sabiqun ni orang nak tajdid ni. Sebab tu kita kena siapkan. Jadi murabbi kena mempunyai kekuatan itu. Baik, kemudian memahami persekitaran. Jadi yang kemudian salah satu yang saya tak setuju sangat ialah kena tahu realiti, wakil dia, psikologi dia, sebagainya untuk meningkatkan lah. Baik, kita sambung sikit lagi. Jadi yang sifat kedua, yang pertama mesti ada ilmu. Kita nak bimbing anak-anak kita pun kena ada ilmu kan. Baik. Yang kedua, bila kita nak memimpin, mendidik dalam tarbiyah ini menjadi murabbi, maka seharusnya mesti lebih berkualiti daripada mutarabbi. Mesti kita lebih daripada mutarabbi. Kan? Semayang kan, dia punya mutarabbinya anak murid dia semayang, dia tak semayang. Alasannya dia dah dekat dengan Allah kan? Tak payah semayang kan? Dah dekat dengan Allah. Engkau zikir berapa kata? Saya zikir baru 10,000 apa ni syekh kan, teman-teman guru kan. Aku dah 1 juta satu hari zikir. Boleh lawan ke 1 juta dengan 10,000 kan? Tak boleh lawan. Jangan tanya. Jangan tanya. Jadi dia mesti jadi qudwah. Jadi sifat yang kedua yang mesti ada kepada murabbi ini ialah dia mesti lebih berkualiti daripada mutarabbi. Maknanya konsepnya ialah murabbi misali. Dia mesti jadi misal. Jadi kita ni kalau nak tarbiyah orang, kita mesti jadi contoh kat orang lain. Nak tarbiyah anak, mesti jadi contoh kat anak. Kan? Kalau kita tak nak anak isap rokok, jangan isap rokok. Kan? Merokok membahayakan kesihatan. Tiba-tiba kita lah
3 kotak 4 kotak satu hari. Jadi tak boleh lah, tak boleh. Ni sangkut Allah izin ada gangguan sikit, tapi sikit je lah, insyaAllah. Makin lama makin sikit. Jadi murabbi misali, kita tengok apa murabbi misali ni ialah konsepnya. Sebab tu kita minta supaya menjadi murabbi misali. Ada seorang individu yang mempunyai kekuatan nurani dia, kekuatan hatinya yang tulen, sentiasa menjaga hubungan hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa. Jadi seorang murabbi ni, dia dengan Allah ni memang rapat sangat. Zikirnya, fikirnya, akhlaknya, hatinya tu. Jadi kalau kita makin kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bersih hati kita dengan hubungan tadi itu, maka insya-Allah semakinlah kejayaan kita untuk nak mendidik orang. Kemudian bukan saja kekuatan hubungan dengan Allah tadi, kepekaannya, sikapnya, pekanya tadi itu akan membangkitkan jiwa yang bersama. Jadi orang yang bersamanya itu akan terkesan dengan kehadirannya, mendampinginya itu. Orang yang mendampinginya akan terkesan sebab dia sentiasa membangkitkan jiwa orang yang ada tu. Sentiasa orang yang sekelilingnya menanti mutiara kata yang daripada bibirnya ataupun daripada perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupannya. Jadi setiap apa yang dibuat tu menjadi satu ransangan untuk dekat dengan Allah. Ini murabbi lah. Murabbi. Ada orang kadang-kadang kita boleh rasa lah, tak maaf saya sebut kat sini lah, kadang-kadang kita tak perasan. Kita tengok bila bertemu dengan orang-orang ni, kadang-kadang hati kita rasa macam dipaksa-paksa. Hati kita dah ikhlas dah, kita dah bersih, tapi kita rasa macam something wrong lah. Maka kalau adalah macam itu, minta pada Allah. Kalau hati kita rasa macam tak sedap aja, zikir buat dah, minta ke Allah. Tapi minta ke Allah, jangan minta macam itu. Jangan minta angkat tangan macam itu. Minta ketika sujud. Minta ketika sujud. Maksudnya ketika sujud tu buat solat hajat ke ataupun solat biasa, dalam hati minta ke Allah. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Ya Allah, bersihkanlah aku. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Ya Allah, kesian aku. Ya Allah, aku nak cari ini, aku tak jumpa lagi. Terutamanya kalau tak jumpa lagi lah, minta ke Allah. Jangan kita lokek nak minta ke Allah ni. Minta ke Allah terus direct. Masa bila? Sujud. Kenapa sujud? Sebab masa sujud tu insya-Allah setan-setan ni tak sujud sama kita. Setan tak sujud sama kita. Jadi insya-Allah kalau setan sujud sama kita, dia dengar kita cakap, sat lagi dia datang dalam mimpi kita jadi Syekh Abdul Qadir Jalani. Saya lah Syekh Abdul Qadir Jalani. Saya akan mengajar kamu. Kamu ada doa kan tadi kan? Macam ada seorang ni, dia pergi haji. Dia pergi haji, tawaf, habis haji, depan pintu Kaabah, dia angkat tangan, dia minta ke Allah. Ya Allah, kau tunjuklah pada aku agama yang terbaik. Padahal dia kat Islam lah. Tiba-tiba muncul seorang ni, syaitan muncul kat dia, engkau ikutlah Kristian. Kristian yang sebenarnya, Islam ni ngarut je. Pop, terus dia kata, Allah jawab depan Kaabah. Dia jawab depan Kaabah. Tapi dia mengaku nak ikut Kristian, keluar Kristian. Jadi minta pada Allah ni kena minta betul-betul. Jangan main-main. Yang pertama sekali, kita pastikan solat kita tu terbaik. Ambil uduk betul-betul. Penuh. Jangan kita kata ambil sempurna. Belajar ambil uduk yang sempurna. Lepas tu solat pun sempurna. Allahu Akbar, rendah diri ke Allah. Hati baca, lidah baca, hati baca sekalian. Hadirkan hati sebagainya. Bila kita rasa solat kita tu yang kita kata yang kita cuba yang terbaik, sujud minta ke Allah. Rendah diri ke Allah, minta ke Allah. Itulah cahaya. Itulah cahaya. Tapi kalau kita banyak benda yang tak betul ni, kadang-kadang tak jadi juga kan. Dia jadi benda lain. Tiba-tiba datang orang jumpa jadi tuan guru. Dia bawa kita, aku nak bawa engkau jumpa dengan Abdul Qadir Jalani. Ataupun aku nak bawa engkau jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada? Nak bawa jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya yang datang tu bukannya orang yang soleh. Ini contohlah. Baik, jadi maknanya kita sentiasa mendekatinya. Mendekati, kita kata sifat-sifat untuk menjadi murabbi misali ini, yang mana hatinya hidup, akalnya hidup, akhlaknya hidup. Insya-Allah kan. Antara yang digambarkan oleh
Dalam kitab Khazinatul Asrar contohnya digambarkan tentang murabbi ini, antaranya asyurut wa syekh ini, syurut syarat-syarat kepada guru ini antaranya lah yang menjadi warasatul anbiya ini kan, kita melihat dan kita merasai mengikuti seorang guru, seorang murabbi yang dapat merasai, melihat dan hati, hubungan hati itu. Hubungan hati. Jadi yang pertama sekali buat hati lah. Kita kan, sebab tu kita kena tekankan hati ni, bersihkan hati. Kita kena sentiasa hidupkan hati kita dengan zikrullah. Dia akan datang tau, dia akan datang. Dia akan kacau kita, hati kita ni. Sebab hati kita ni. Jadi kita dah sebut dah syarat-syarat yang pertama, dah sebut tadi. Syarat pertama mesti ada ilmu semua tu, yang sebelum ni kan dah sebut tu. Ini sekarang ni ialah bahagian untuk kita nak menjadikan dia sebagai contoh, sebagai contoh. Yang pertama, hatinya bersih. Yang kedua, menguasai ilmu, sebut sebab tadilah. Kemudian dia berpaling daripada kecintaan kepada dunia dan kedudukan. Dia tak cari dunia lah, tidak mencari kedudukan dunia. Kemudian dia mendidik nafsunya. Jadi kita juga lihat bagaimana nafsunya terjaga, terpelihara, dalam berbicaranya, dalam solatnya, sedekahnya, puasanya, makan, minum dan sebagainya. Kemudian ada akhlak-akhlak yang terpuji lah, insya-Allah. Baik, sifat kedua ialah murabbi ni mesti jadi contoh lah. In short, jadi contoh yang baik, hatinya bersih dan sebagainya. Yang ketiga, murabbi ini juga sebenarnya yang merupakan tunjang kepada tarbiyah itu, dia mesti mampu memindahkan apa yang dimiliki. Dia bukan pandai cakap aja, tapi dia cakap yang boleh menyampaikan. Sampailah makna hikmah lah, ada hikmah. Dia bijak, berhujah, menyampaikan, membuat penyampaian yang menarik hati, supaya nampak akan contoh-contohnya, bukan hanya sekadar teori. Jadi kalau dia tak mampu, dia tak akan jadi murabbi lah yang baik. Dia baik untuk diri sendiri je. Baik untuk diri sendiri ni okey lah, tapi nak jadi orang boleh mendidik ni, dia mesti boleh menyampaikan, boleh convince orang, boleh yakinkan orang, boleh menyentuh hati. Sebab tu kalau kita nak cakap dengan siapa-siapa pun, minta ke Allah, ya Allah, jadikanlah perkataan aku ni kan, perbuatan aku ni supaya sampai hidayahnya, menjadi asbab hidayah. Minta pada Allah kan, janganlah jadikan kelemahan aku ni sebagai penghalang hidayah, taufik Allah, inayah. Jadi kita kena tengok ini sifat-sifat, antara sifat-sifat murabbi ni, dia boleh nak menyampaikan. Sebab tu dia nak boleh menyampaikan, dia kena faham benda tu. Kalau tak faham, tak boleh sampai kan. Dia bukan satu yang teori-teori sahaja. Kemudian yang keempat ini ialah murabbi itu seharusnya memiliki kemampuan untuk memimpin. Al-qudrah alal qiyadah. Dia mampu untuk memimpin, dia ada ciri-ciri kepimpinan. Jadi kalau dia tak ada ciri kepimpinan pun, dia tak boleh nak memimpin juga, tak boleh nak bertindak kan. Hari ini kita perlukan pemimpin. Jadi kita kena ada ciri-ciri kepimpinan. Sebab tu setiap kita ni adalah pemimpin. Sudah sebut dah kan, kullukum ra'i kan. Setiap kamu adalah pemimpin. Kita nak lahirkan kepimpinan. Tapi kepimpinan bukan yang berebut kuasa. Yang berebut kuasa ni adik PM aja kan. Ni pemimpin hari ni lah. Kita tak, janganlah kita tak cakap pada siapa-siapa, tapi nak sebut sini kan, bukan nak jadi kuasa, bukan hubbur riasah, bukan cinta kepada kuasa, kepimpinan, tapi dia ada kelayakan memimpin. Dia memang ada karisma dia lah, kewibawaan. Dia boleh memimpin lah macam itu. Kalau dia boleh memimpin tu, alhamdulillah, itulah antara ciri-ciri mereka yang akan memimpin, membawa kekuatan. Kemudian yang kelima, murabbi itu mestilah memiliki kemampuan untuk melakukan mutaba'ah. Al-qudrah alal mutaba'ah. Al-qudrah ni kekuatan dia untuk dia nak follow up. Tengok seorang kan. Zaki ada dia punya kelebihan dia kan. Haziq ada kelebihan dia kan. Aiman ada kelebihan dia kan. Kemudian ada juga kelemahan, kekurangan kan. Jadi dia boleh membimbing lah, boleh bantu supaya kan boleh melakukan proses follow up terus menerus kan. Nabi SAW kan, dia kenal semua sahabat dia. Bila sahabat tu tak hadir je, dia tahu kan. Dia tahu sahabat tak hadir, dia tanya, mana pergi dia ni kan, mana pergi dia tu kan. Nabi tanya. Kemudian yang dia ni minta siapa? Abu Ghifar kan. Dan Abu Ghifar, Abu Zar Al-Ghifari, dan Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu,
Ini pemimpin kaum dia. Kaum dia tu, dia pemimpin. Jadi satu ketika jumpa Nabi SAW, dia nampaklah yang dia boleh manfaatkan kepimpinan dia tu, kepandaian dia dan sebagainya. Dia cakap, ya Rasulullah, lantiklah aku sebagai salah seorang pemimpin apa yang bahagian-bahagian yang diperlukan. Kan daulat Islam kan ada orang banyak jawatan yang perlukan, kan yang ni. Waktu Nabi kata apa? Kami tidak melantik orang yang meminta kepimpinan. Jadi Abu Dzar Ghifari ni pemimpin. Dia memang pemimpin kaum dia. Tapi bila dia minta tu Nabi tak bagi kan. Jadi kelemahannya bila ada orang nak suka kepimpinan ni, walaupun dia ada ciri kepimpinan, jangan bagi dia mimpin. Jadi masalah kita hari ni politik kita ni, semua yang pakat nak jadi raja, nak jadi PM lah, menteri lah apa, semua pakat. Ada tak yang tak nak jadi kan? Semua pakat nak jadi belaka. Walaupun ada fikrah yang tinggi, kefahaman yang tinggi lah. Walaupun iman tinggi pun, bila ada hubbur riasah, rasa jadi pemimpin, rosak. Jadi sebab tu seorang murabi, dia mesti memiliki cara keadaan untuk nak memberikan mutaba'ah, follow up. Dia tahu siapa-siapa, dia menyemak, dia menilai. Yang keenam, dia mesti memiliki kemampuan buat analisa. Jadi murabi ni dia mesti boleh buat banyak fikiran yang akal itu cerdik lah. IQ tinggi sikit lah, tak tinggi banyak pun tinggi sikit lah. Dia boleh analisa, dia boleh faham, boleh menilai mutarabbinya, dia boleh menilai tahap kemampuannya. Sebenarnya dia ada bantuan Allah selalunya lah. Allah akan bagi ilham kat dia, bagi satu perasaan kat dia, boleh tak boleh je kan. Itu bergantung pada bersih hati murabi tadi lah kan. Kalau bersih, alhamdulillah kan. Dia boleh menilai anak-anak didik dia tadi tu, dia tahu sejauh mana dia boleh capai untuk membentuk sahsiah dia, membentuk kekuatan dia. Sebenarnya dia boleh menilai program. Tengok program ada penilaian. Sebab tu kadang-kadang bila Ansar buat program ni, kita nak buat postmortem sebagainya kan, kadang-kadang nampaknya leceh sikit kan. Nak kena ada proposal lah, nak kena ada study sikit kan. Kalau orang lain yang buat je kan, kita nak kena buat, kena ada program, tugasan, perjalanan, nak kena tengok balik sebagainya kan. Orang lain semua kalau setakat kerja-kerja dakwah ni buat kan, mereka pergilah kan, gitu kan. Dia kena ada sebab itu salah satu daripada sifat dia, iaitu dia boleh menilai masalah, dan dia boleh menilai masalah secara tarbawiyah untuk ditangani. Ada benda nak ditangani. Jadi ini adalah sifat-sifat yang penting lah untuk kita. Jadi kita hari ni ada masalah, macam mana buat? Kalau Lan ada masalah, nak buat apa Lan? Apa masalah paling susah ni Lan, yang pernah hadapi? Kalau boleh cakap kalau boleh share lah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa masalah paling susah ni? Masalah jaga hati kan. Walaupun jaga hati tu dah dinyanyi-nyanyikan, jagalah hati kan. Okey, bila cakap masalah hati kan, macam mana nak selesaikan masalah hati? Buat apa? Banyak berdoa. Banyak berdoa. Iman je Iman. Masalah paling kronik ni apa? Yang pernah hadapi lah. Apa masalah paling kronik ni? Ada siapa nak sebut sini tak? Apa masalah paling kronik sini? Sampai sekarang tak selesai. Ada tak? Mesti ada lah. Tak apa, memang tak cakap. Dia bila lambat tu maknanya ada benda terlalu kronik sampai nak keluar susah. Tak apa kan. Jadi masalah kita ni kan tak kira kecil besar. Nombor satu, minta ke Allah. Nombor satu. Sebab semua masalah tu adalah af'al Allah, perbuatan Allah. Allah bagi kita masalah. Kemudian af'al tu datang daripada sifat Allah. Sebab Allah ni maha bijaksana. Allah nak uji kita. Allah ni maha berkuasa. Allah nak tunjuk kuasa dia kat kita. Allah maha menjajahi kita kan. Sifat Allah, nama Allah kan. Jadi maknanya semua tu daripada Allah. Tak ada satu pun daripada kita. Kita tak nak masalah. Tapi masalah tu Allah bagi kat kita. Ada orang masalahnya diri sendiri, hati, kata Lan. Ada orang masalahnya keluarga, suaminya buat satu masalah. Ada orang isteri. Ada orang masalahnya kan kawan-kawan. Ada orang masalah duit pula.
masalah tak nak makan pun tak cukup kan, masalah tak ada kerja, banyak masalah. Tengok masalah, jangan nampak masalah. Yang pertama nampak ini af'al Allah, ini perbuatan Allah. Sebab kita nak mentauhidkan Allah. Bila perbuatan Allah, tentulah penyelesaiannya masalah pun ada kat Allah juga kan. Maka kita mula-mula sekali ni pelan-pelan kita tengok nombor satu, ini kita nak buat analisa ni, nak belajar buat analisa kan. Nombor satu, af'al Allah, perbuatan Allah. Bila perbuatan Allah, kita tenang sebab ni perbuatan Allah. Walaupun yang kita nampak yang lempang kita tu suami kita, yang tumbuk kita tu suami kita kan, kata suami kita jahat kan. Yang kacau rezeki kita ni mungkin kita tu bos kita ataupun apa-apalah. Yang nampak yang masalah kita, sakit kita, badan kita sakit, kanser apa, nampak macam benda-benda yang ada sekitar kita ni, tapi sebenarnya daripada Allah. Bila daripada Allah, maka kita tenang. Kenapa tenang? Semua daripada Allah. Wa kulli syai', semua sekali daripada Allah. Innalillah ya, innalillah, semua daripada Allah. Bila daripada Allah, hati kita tenang. Kenapa? Tentulah ada solution. Tentulah tidak datang dengan zalim. Allah tak akan menzalimi kita. Allah tak akan menyusahkan orang beriman. Dajjal datang. Tiba-tiba Dajjal datang depan rumah kita. Siap mengaku lagi kan? Bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Sayalah Dajjal. Datang khas kepada kamu. Kenapa? Kamu ni ada kelebihan-kelebihan tertentu. Kamu ni dakwah lah, buat macam-macam. Hari ni aku nak bagi tawaran lah. Kalau nak bekerjasama dengan aku bagi jadi Menteri Agama. Jawatan Menteri Agama. Bukan mufti lah, Menteri Agama kan. Jadi datang kat kita. Bila datang, dia pegang macam-macam kan. Satu peristiwa berlaku kan, di Tunisia kan. Sebelum ni zaman tu di pimpinan dia adalah sosialis. Pimpinan dia adalah orang komunis, sosialis. Walaupun Arab tapi sosialis. Jadi dia ni bunuh banyak ulama. Banyak ulama dibunuh, banyak orang yang ikut ulama yang belajar Islam semua dibunuh. Sampai satu kampung tu dia akan kepung. Contoh ini kawan Cina cerita, ni kisah dah berlaku. Sampai satu kampung ni dia akan kepung kampung, tak bagi keluar. Semua penduduk kampung terpangkap. Semua ada roadblock, hutan ke apa, semua dia dah kepung lah. Tak boleh lari dah. Jadi dia akan pergi satu tempat tu, daerah tu, satu kawasan tu, perumahan ke apa. Dia akan pergi, dia akan panggil dengan Heller ni, panggil nama-nama ulama-ulama yang ada, semua dah sembunyi dah. Pergi masuk ke hutan sekitar-sekitar tu, dah sembunyi, tak keluar lah. Panggil-panggil tak keluar. Dia sebut nama seorang. Tak nak keluar ke? Tak nak keluar. Dipanggil helikopter. Turun helikopter, ambil anak dia. Dia ambil anak dia, kemudian dia bawa naik 100 meter atas. Dia panggil lagi sekali. Engkau tak keluar sekarang, anak engkau aku baling bawah. Aku jangan buat. Anak bayang ini anak. Ni anak ni. Kita sayang tak? Mana tak sayang? Baling bawah. Waktu dia baling. Tak keluar, baling. Mati. Turun lagi. Dia ambil mak dia pula. Tak keluar, baling. Sampai macam tu. Ni Dajjal punya ni lah. Kita boleh tak? Okay. Allah izin diceritakan kawan tadi tu, dia kata ada seorang ni kena tangkap. Dapat tangkap. Salah seorang pimpinan lah di negara tu lah. Tangkap, kena seksa. Teruk kena seksa. Dia seksa kenapa? Nak suruh tanya siapa nama ketua kau. Siapa kau punya ketua kat mana? Dia katalah Syekh Ahmad kata kan. Syekh Ahmad kat mana? Ni kat mana? Ni kat mana? Kawan-kawan kau kat mana kau punya tempat ni? Dia tak cakap. Sampai lembik. Dia patahkan tulang, dia potong telinga, dia potong hidung, tak cakap. Akhirnya dia ambil anak dia dengan isteri datang. Ambil anak isteri datang, kemudian diikat kat depan dia kan. Engkau tak cakap, anak engkau kena seksa, isteri engkau kena seksa. Ni kawan yang cerita ni, ni real, ni cerita real ni. Masa saya belajar dulu ada cerita. Lepas tu dia kata, akhirnya dia seksa anak dia. Seksa. Apa yang dia boleh cakap? Dia seksa diri dia, dia bertahan. Tengok anak kena seksa tu.
Tengok anak kena seksa, isteri kena seksa. Kan? Dia bercakap, wahai anakku sabarlah. Anak menjerit-jerit, menangis. Menangis sekuat-kuatnya. Kan? Menangis, isteri dia pun menangis. Tapi isteri anak tak tahu apa-apa, dia lah yang tahu. Dia tu sabarlah, sabarlah. Katakan namanya Ahmad kan, sabarlah Ahmad, sabarlah Ahmad, sabarlah Ahmad. Allah dia pun rasa sakit Akhirnya dibunuh anak dia, dibunuh isteri dia, bunuh depan-depan. Adalah dibunuh dia. Yang cerita ni yang tukang seksa, yang tukang pukul ni, yang cerita ni. Lepas habis mati semua tu, hati dia macam jadi macam tersentak lah. Mungkin doa agaknya orang yang kena seksa tu, ya Allah engkau bagilah kesedaran kepada kan keseksa. Dia tukang seksa ni cerita. Dia keluar, dia habis keluar tu tak tu dia cerita sampaikan yang ni dah mati sekian. Jadi nak sebut sini, Dajjal ni dia boleh buat macam tu kan, dia boleh buat macam tu, macam mana dia buat pada orang-orang yang sebelum ni kan, yang kita dapat tadi. Jadi bagaimana kekuatan kita tadi kan, kekuatan kita nak gambar kat sini. Bagaimana kalau kita hari ni kan tidak boleh membina kekuatan kita, tak boleh menilai diri kita, tak boleh meningkatkan kemampuan kita, macam mana kita nak ni kan? Satu benda yang saya belajar lah, insyaAllah saya sekadar sharing satu benda yang saya belajar lah bila saya dengar cerita-cerita kisah kawan-kawan kita kan, tempat lain kan, kat Palestin sebagai Palestin lah contoh, the best contoh Palestin kan. Kita juga kat sini kan, Allah SWT nak meningkatkan kita, Allah pilih kita, Allah akan uji dengan satu yang kita sayang. Allah uji satu yang kita sayang. Bagaimana Allah gambarkan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin ila akhir. Dijadikan keseronokan, kasih sayang kepada kita ke atas kan, dengan syahwat tadi itu kita seronokkan daripada isteri kita kan, harta kita, anak-anak kita dan sebagainya. Jadi sebenarnya Allah nak uji kita ni, yang nombor satu, kamu sembah aku ni, kamu kenal kat aku ni, kamu sayang tak kat aku? Kamu kau percaya tak yang benda yang diberikan ni, yang berlaku ni semua daripada aku. Macam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah uji Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kata mula-mula dia uji dengan Abu Jahal lah sebagainya. Kan kematian Khadijah, kematian Abu Talib kan. Kematian siapa lagi yang meninggal dunia? Allah SWT yang dekat-dekat dengan dia kan. Jadi Allah uji juga dengan cucu dia kan. Pernah dengar cerita kisah bagaimana kan Rasulullah sayang dengan cucu dia Hasan dan Husin. Sayang sangat. Bukan kata Rasulullah sayang sangat sampai berlebih-lebih lupa sampai tak semayang, tak, bukan. Rasulullah sayang masih lagi, tapi sayang lah. Jibril datang, dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya seorang ni akan mati kena racun, yang seorang ni akan mati kena bunuh, dipenggal, kepalanya dipenggal. Seorang kena racun Hasan, seorang akan dipenggal Husin. Jadi Nabi tengah dengan anak-anak ni, tengah seronok-seronok dengan Hasan Husin, cucu dia yang paling dia sayang kan. Tiba-tiba Jibril kata, yang seorang mati kena bunuh, racun, yang seorang lagi mati kena bunuh, penggal kepala. Apa perasaan? Mesti Allah. Tapi dalam kisah ini Allah nak ajar kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh terima, dia lebih sayang Allah, dia redha Allah nak bagi itu cucu dia mati. Ya Allah, kesian kat cucu aku ni, ya Allah. Putus. Tadi sangkut-sangkut, ni putus pula kita, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita sambunglah sikit noh. Baik, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam saya pernah ceritalah kan, bagaimana Allah uji dengan Jibril datang dengan maklumat kan. Ni cucu yang sayang ni, seorang akan kena racun mati, seorang akan kena bunuh kan. Nabi tak minta, ya Allah jadilah dia mati dalam keadaan baik ya Allah kan, mati dalam keadaan aman ke, sakit-sakitnya, mudahnya ke kan, tak ada, Nabi tak minta kan. Jadi Allah SWT nak menguji Rasul SAW
Maknanya bagaimana sayang kepada siapa sayang. Jadi kemampuan kita untuk murabi itu menilai kemampuan itu satu yang penting. Kenapa? Sebab kita akan menangani masalah secara tarbawi. Kita nak latih. Kita menghadapi masalah nak tangani secara tarbawi, secara yang mendidik. Kan, secara yang mendidik, bukan secara biasa-biasa ni. Sebetulnya panduan dia sebenarnya macam itu. Saya dulu sekali tu masalah, banyak sangat masalah. 200 km, 200 batu driving seorang-seorang daripada New York pergi ke New Jersey. Naik kereta seorang-seorang. Kan? Dalam masa tu dah ada lesen semua, jalan semua. Kan? Nak tanya dengan seorang murabi ni, jawapan semua masalah. Semua masalah, banyak masalah, satu masalah. Sampai rumah dia, alhamdulillah sebagainya, cakap, saya pun cakap, ya, saya nak share masalah sikit ni. Saya pun cakap 1, 2, 3 masalah dengan universiti, masalah dengan kawan-kawan persatuan, masalah dengan kawan-kawan gini-gini, masalah dengan ni, masalah dengan macam-macam lah. Macam-macam masalah macam tu. Dia senyum je. Habis dah saya cakap cerita panjang cerita kat dia masalah tu. Dekat 20 minit ada cerita dia. Masalah, semua masalah kan. Dia tengok, dia senyum. Dia kata, ya akhi, kata, wahai saudaraku, sabar. Sabarlah kita. Jadi bila dia sebut sabar dengan wajah senyum, hilang semua masalah. Oh, dah kena kacau pula. Hilang masalah. Sabar je. Sadbara. Dia senyum sabar. Bila dia kata sabar tu kan, pop, semua solusi datang. Terus boleh nak selesai macam mana. Lepas tu dia kata, ada apa-apa lagi tak? Tak ada, alhamdulillah tak ada. Amal kita baca Quran. Amal kita baca Quran, lepas tu tengok tafsir, lepas tu dibagilah pengisian sikit kan, penyampaian sikit. Itu je jawapan dia. Jadi sebenarnya kita menilai sesuatu tu mesti kita menilai dengan iman. Jadi sebab tu nombor 1 nak rasa apa yang ada itu daripada Allah. Bila rasa daripada Allah tu kita tenanglah, sebab daripada Allah, bukan daripada musuh kita, bukan daripada Dajjal, daripada Allah. Allah Dajjal datang tu pun sebab Allah izin datang. Kan? Sakit tu pun sebab Allah izin. Kalau tak izin, tak sakit kita. Semua tu. Ini mentauhidkan af'al, perbuatan Allah. Bila kita boleh mentauhidkan perbuatan Allah, hati kita tenang. Sebab apa? Sebab Allah yang bagi. Macam kita bagi ujian kat anak-anak kan. Kita bagi ujian anak-anak. Ujian apa lah, nak uji anak-anak kita kan. Kita tentulah kita uji anak-anak tu sebab kita sayang dia. Nak bagi dia lebih baik lagi kan. Takkan kita uji dia nak hancurkan dia. Dia bukan musuh kita, anak kita kan. Allah lebih sayang pada kita daripada kita sayang diri kita sendiri. Betul kan? Allah sayang kat kita ni lebih daripada kita sayang diri kita sendiri. Kenapa? Apa contohnya? Kita sayang diri kita, tapi kita boleh buat benda yang merosakkan diri kita. Kita boleh buat benda yang menjahanamkan diri kita. Kita ni, kita tahu tak boleh minum gula. Kenapa? Dah ada diabetik kan? Minum juga. Tak apalah, cheat day dia kan? Cheat day kan? Hari kita boleh tipu diri kita. Kita tahu benda ni bahaya, kita buat juga, padahal bahaya pada diri kita. Mari kita tak sayang diri kita lebih daripada Allah sayang. Jadi Allah sayang pada diri kita lebih daripada kita sayang diri kita. Adakah Allah akan aniaya kita? Takkan. Allah takkan. Allah dah mengharamkan zalim ke atas dia. Dia dah mengharamkan dirinya berlaku zalim pada hambanya kan. Jadi bila kita tengok satu masalah, macam mana hebat masalah tu daripada Allah, maka hati kita gembira kerana itu daripada Allah. Kenapa? Allah nak uji kita. Tak ada benda pun yang Allah bagi kat kita melainkan semua baik berlaku. Semuanya baik. Kita ingat tak baik, kaki bengkak kan? Kita kematian orang yang kita sayang, kita kena torture, kena boycott, kena duduk seorang-seorang, lapar, tak ada kerja, kena buang kerja. Semua kita rasa macam susah lah macam tu kan. Sampai nak bunuh diri, orang sebagian nak bunuh diri. Sebab dia terputus. Dia ingat semua tu datang kan, saja-saja. Rupanya semua tu datang daripada Allah. Jadi nombor 1, kita kena pandai analisa. Sebab seorang murabi dia akan menganalisa, tengok balik pasti-pasti. Dia tahu
Kan? Allah bagi betul, dia pun minta ke Allah jugalah. Okey, lepas dia tahu daripada Allah, mentauhidkan af'al Allah. Sebab tu macam mana nak buat ni? Macam mana kita nak mentauhidkan af'al Allah ni? Sebab tu kita berzikir. Zikir ni latihan untuk mentauhidkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu semua latihan nak mentauhidkan Allah. Allah, Allah, Allah. Subhanallah, subhanallah. Semua zikir tu sebenarnya tujuan utamanya nak mentauhidkan Allah. Tu tujuan dia. Supaya kita lebih kenal Allah, lebih dekat dengan Allah. Mukadimah kenal Allah, kenal perbuatan Allah. Itu mukadimah. Sebab tu kena buat ni, zikir kena buat. Sebab tu ni kekuatan menganalisa Allah bagi. Kita analisa dengan iman, melihat af'al Allah, perbuatan Allah. Terus kita rasa senang. Mula-mula kata kematian anak, ada sahabat kita meninggal, anak meninggal. Allah izin anak meninggal, terkejut. Maknanya tiba-tiba kan, tiba-tiba terkejutlah, benda yang mengejutkan. Anak meninggal dunia. Sedih, memang sedih. Tapi itu pun perbuatan Allah juga. Jadi orang beriman dia akan nampak yang ini, dia akan tenang. Sebab apa? Daripada Allah. Lepas tenang apa? Minta ke Allah. Nak menangis? Menangislah. Sebab kadang-kadang memang Allah nak dengar kita menangis. Allah bagi masalah tu supaya kita rendah diri kita, menangis kat dia. Seorang yang beriman kalau tak menangis pada Allah, macam tak sempurna iman dia. Kena menangis. Dan memang ada masalah, memang masalah banyak. Saya banyak kali menangis, kan? Banyak kali menangis. Tak boleh buat apa. Nak buat apa? Dah tak boleh buat apa, kan? Kita pernah tak? Menangis tak apa, menangis pada Allah. Menangis. Menangis kat Allah tak apa, jangan menangis kat manusia. Menangis kat manusia selepas menangis kat Allah tak apalah. Menangis kat Allah dulu. Menangislah. Jangan malu. Kita hamba, dia Tuhan, nak malu apa? Kan? Kalau anak menangis dekat mak ayah, biasalah, kan? Betul? Anak menangis kat mak ayah. Cuba mak menangis kat anak. Mak, kan? Anak kecil-kecil macam tu. Kita menangis kat dia, kan? Malu tak? Malulah kita mak. Kita yang boleh tolong dia, bantu dia. Tiba-tiba kita menangis, kan? Baby menangis. Baby kita menangis. Sebab apa? Dia lapar apa. Kita pun menangis kat dia juga. Tak habis cerita lah. Tapi kalau kita hamba, macam anak tadi menangis kat mak ayah, biasa. Kita hamba, nak menangis kat Allah, nak malu pasal apa? Memang kita Allah jadi. Kita ni Allah yang punya, jadi nombor 2, menangis kat Allah. Ada masalah, mengadu kat dia. Menangis, betul-betul minta. Sebelum ni kita minta kat orang. Ya, mungkin sebelum ni minta kat bapak ke anak bapak, kan? Minta kat mak ke anak mak. Minta kat atuk ke cucu atuk, kan? Minta kat manusia. Lalu minta kat Allah terus. Menangis kat Allah. Menangis lah. Menangis pada Allah ni satu nikmat. Tak percaya try lah, kan? Lega habis. So apa kita tahu daripada Allah? Bila menangis, minta ke Allah. Minta ke Allah. Minta, ya Allah. Janganlah minta yang kita nak. Minta yang Allah nak. Minta yang kita nak, bodoh kita. Kita tak tahu macam anak kita, kan? Anak kita menangis, nak aiskrim. Kan? Kita pula tengoklah kalau sesuai aiskrim tu, bagilah kat dia. Tak sesuai, jangan bagi. Kan? Anak memang nak aiskrim. Kita minta lah apa yang Allah nak bagi. Ya Allah, aku sabar. Ya Allah, aku sabar. Ya Allah, Engkau bagi aku ujian yang aku sabar. Ya Allah. Ya Allah, aku reda. Ya Allah, aku reda. Ya Allah, tapi aku tak kuat. Ya Allah, aku tak kuat. Berilah kekuatan pada aku. Ya Allah. Minta macam itu, kan? Katakanlah kita tak ada kerja, kan? Tak ada kerja, kan? Tiba-tiba kita kata solusinya ialah ada kerja. Sebenarnya kadang-kadang Allah bukan nak bagi kita kerja, Allah nak bagi tajrid kepada kita, rezeki yang tak disangka-sangka. Orang berusaha tanpa orang dapat rezeki tanpa usaha. Tajrid Allah nak bagi. Allah nak tingkatkan darjat seorang tu. Allah bagi sesuatu yang tak payah usaha. Tapi kita minta kerja, kita dah rendahkan diri kita. Jadi nak sebut kat sini, janganlah kita minta itu yang kita nak. Minta dulu, ya Allah, aku sabar. Ya Allah, jadikanlah aku sabar. Ya Allah, aku reda. Ya Allah, jadikanlah aku reda. Ya Allah, betul, minta kekuatan. Ya Allah, berilah kekuatan. Ya Allah, aku lemah. Ya Allah, minta ke Allah. Lepas tu dah minta semua tu,
barulah kita tapi jangan minta lah, malu lah kita nak minta, sebenarnya malu. Minta aja kekuatan, minta penyelesaian. Ya Allah, selesaikanlah masalah aku ni ya Allah. Macam mana cara selesai? Allah Maha bijaksana, Engkau lah yang Maha bijaksana. Selesaikanlah ya Allah, yang terbaik ya Allah. Itu minta. Kan? Jadi bila kita minta macam ni, kita mengiktiraf Allah sebagai Rabb kita, ilah kita. Masa itulah kita jadi hamba-Nya. Masa itulah Allah tolong kita. Kalau tidak jadi istidraj. Boleh lah. Baik, jadi maknanya kita, sebab tu kita ada salah satu daripada kualiti murabbi ni, dia mesti memiliki kemampuan untuk menilai. Kita contoh tadi, nilai masalah kita. Jangan kita menilai masalah kita tengok dunia je, tengok iman, pandangan hati kita. Kat situ ada penyelesaian tarbawi, insya-Allah. Kemudian yang ketujuh, seorang yang murabbi itu mampu membina hubungan kasih sayang. Kita nak kena ada hubungan kasih sayang. Sebab tu saya nak serulah kepada semua yang ada di sini, sahabat-sahabat, sahabiah sekalian, tuan-tuan, puan-puan sekalian, sebenarnya kita tak akan lengkap iman kita melainkan kita mesti berkasih sayang kerana Allah, iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang sehinggalah dia sayang sahabat dia, ataupun dia suka pada diri sahabat dia macam mana dia suka pada diri dia. Jadi sebab tu seorang murabbi itu yang duduk dalam tarbiyah, kita lah sama-sama kita ini mesti menghidupkan suasana-suasana kasih sayang. Mesti hidup suasana kasih sayang. Barulah suasana kasih sayang tu akan membina kekuatan. Jadi mesti ada kasih sayang. Jadi kenapa buat ni? Sebab sayang kat sahabat. Sayang. Jadi tugas kita sekarang bila duduk dalam tarbiyah, mesti bina satu perasaan kasih sayang. Kasih sayang ni maknanya kita mesti ada husnul zan. Mesti ada lapang dada dengan sahabat kita. Kalau kita suami isteri, lagilah. Suami isteri kena lebih kuat lagi husnul zannya daripada sahabat-sahabat, kawan-kawan biasa. Lebih kuat lagi. Husnul zan ni kena kuat. Rugi tak husnul zan? Tak rugi. Tak rugi. Kalau husnul zan kita salah, katalah kita bersangka baik dengan sahabat kita, salah sangka baik kita, maka bila kita husnul zan dengan sahabat kita kerana Allah, sahabat kita tu buat salah, tak betul kan, maka kesalahannya tu tidak akan mendatangkan keluar macam-macam. Baik, saya bagi contoh kan. Kita baik sangka dengan sahabat, kita buat baik dengan dia, kita tolong dia, kita buat macam-macam lah kat dia. Dia buat tak elok kita. Dia buat tak elok kita. Rugi tak? Kalau kita husnuzan dengan dia, al-ithar, kita mengutamakan dia lebih dari kita. Kita tolong dia buat macam-macam kan. Tiba-tiba dia tak baik dengan kita. Pasti Allah akan jaga kita. Pasti. Kenapa pasti Allah jaga kita? Allah dah perintah itu. Allah akan jaga keselamatan. Okey, kita tolong dia, bantu-bantu dia, tiba-tiba kan dia buat anaya kat kita kan. Ni pengalaman lah. Saya ingat pengalaman semua orang macam itu kot. Kalau kita buat sesuatu kerana Allah, kita buat baik-baik, orang buat jahat kat kita kan, tentu Allah akan gantikan sesuatu yang lebih baik. Contohnya kat ladang kan. Ladang kita ni Allah uji, kadang-kadang bisikan-bisikan syaitan lah, bisikan iblis lah, macam-macam bisikan lah datang-datang kat kita ni, sehingga ada di kalangan mungkinlah kawan-kawan kita ni, sahabat kita ni yang rasa-rasa macam ni, akhirnya dia tak bersama kita. Ini realiti kan, realiti. Zaman dulu pun ada. Dan kemudian Allah uji pula sampai peringkat tomahan-tomahan, fitnah-fitnah datang, pecah belah, pecah kan. Sedih tak? Sedih lah. Sedih. Tapi kita dah baik sangka, kita cuba yang terbaik, tapi Allah izin berlaku juga kan, benda yang kita tidak ingin itu berlaku juga. Tidak berlaku kan. Saya diingatkan seorang yang soleh, tiap-tiap malam tahajud, zikirnya luar biasa, Qurannya kan. Allah izin dia boleh melihat sesuatu yang kita tak nampak kan. Ada seorang ni lah, tak adalah kat sini, tak ada kat sini, tempat lain. Jumpa dengan dia kan, cakap dengan dia, mengadu kat dia lah, nak tanya
kan, pokoklah kita salah kan, nak minta nasihat dia lah, apalah nasihat, apalah salah saya kan, pokoklah kan. Dia kata memang Allah nak uji dengan benda tu, dan dia kata memang akan berlaku perpecahan. Masa tu belum pecah lagi, belum lagi ini kan, Allah akan uji ni tak ada, orang ni tak ada semua ni. Ramai ni orang rapat-rapat semua akan tak ada, dia kata kan. Lepas tu nak buat macam mana? Kena sabar, kita kena tetap dalam syarak. Maknanya kita kena husnuzan dengan Allah, husnuzan dengan qada dan qadar Allah kan. Allah izin bila kita buat itu kan, Allah gantikan dengan lebih baik lagi. Sahabat lain tak ada kan, rupanya Allah datangkan sahabat-sahabat lain yang lebih baik daripada sahabat yang tak ada tu. Sahabat yang tak ada tu, alhamdulillah lah, dia teruskanlah kehidupan dia kan. Kita tak adalah nak kasih apa-apa. Tapi nak sebut kat sini, bila kita buat benda yang Allah suruh ni, pasti Allah tolong, pasti. Jadi jangan rasa rugilah. Kita buat baik kat orang, sahabat kita, tiba-tiba sahabat kita ni kena rasuk dengan jin mana entah, syaitan mana entah, akhirnya sahabat kita tu pun kan buat apa? Buat benda jahat tak kepada kita. Tak apa, dia buat benda jahat tu Allah izin, maka Allah akan ganti dengan lebih baik. Sebab tu teruskan buat benda baik, teruskan buat benda baik, teruskan. Allah akan ganti. Jadi ini antara perkara yang kita hadapi lah. Ni real, benda real. Bukan sekarang, sebelum ni. Contoh kan, saya dulu kan, nak cerita pasal saya ni tak sedap ni. Tapi tak apalah, dah terlepas. Saya pernah kena boikot dulu. Kena boikot, kena apa dipanggil? Kena asingkan daripada kawan-kawan yang rapat-rapat ni, baik-baik ni. Yang Islamik ni, yang dakwah semua ni. 5 tahun difitnah. Teruk masa tu lah. Sampai tak boleh nak buat apa lah. Kena fitnah ni memang tak boleh cakap, tak nak balas. Kita cakap lagi teruk. Diam. Kan? Jadi memang diam. Lepas 5 tahun baru benda tu terdedah. Allah izin 5 tahun. Bayangkan 5 tahun tu kita tak boleh jumpa kawan sahabat-sahabat rapat kita ni, sebab fitnah tadi. Lepas 5 tahun kan, sahabat-sahabat tadi datang balik, kami minta maaf lah, sekian, minta maaf lah, sekian. Masa tu seronok lah kan? Tapi kita tak pernah nak ni. Tapi nak sebut kebaikannya tu yang Allah bagi tu, bukan saja sahabat yang dulu fitnah kita tu patah balik kita, dia ikhlas, cumanya ialah bisikan syaitan kan, datang balik. Allah izin jumpa lagi sahabat lain lagi baik lagi daripada tu, lagi baik, lagi kuat lagi daripada dia. Maknanya sekarang sahabat dah bertambah lah, bertambah. Hak lama pun ada, hak baik-baik yang ikhlas ni, yang baru pun ada, bertambah lagi. Jadi itu fitnah. Saya ingat lagi masa kena boikot, kita kena boikot sahabat-sahabat yang kita sayang kan, sahabat orang yang kita sayang. Family boikot kan, sekarang ni kita pun family boikot je kan. Family boikot kan, sampai peringkat family boikot. Jadi nak sebut kat sini, bila orang boikot kita ni, kita sabar, kita teruskanlah baik sangka, buat apa sebagainya. Allah izin kan, dia akan ganti balik. Yang pertama, yang ikhlas yang baik, dia akan patah balik, dia akan sedar. Kemudian yang lain-lain tu pun sama juga, lagi banyak berkembang. Macam itulah. Jadi jangan rasa rugi, baik sangka dengan sahabat kita, baik sangka dengan suami isteri kita. Kalau suami isteri kita tu soleha tu, jangan rasa rugi, baik sangka dengan dia. Baik sangka dulu, kemudian lepas tu baru dapatkan penjelasan, tabayun. Kena dapatkan penjelasan kalau benda tu tak kena kat kita kan. Jadi yang ketujuh ini asas kepada hubungan tadi ialah kasih sayang atas dasar iman. Kasih sayang atas dasar iman. Jadi kasih sayang ni apa dia? Kasih sayang ni maknanya mula-mula kena husnuzan. Kita hadapi semua ni. Sebab tu nak sebut kat sini ada Kasim Azizah kan, Azizah Kasim kot kan, nama dia Kasim Azizah kan.
Kongsikan ustaz kata. Dah cakap dah pun kan. Dah sebut sini kan. Kalau kita ikut apa punya formula Allah bagi ni, tak ada rugi. Sebab apa? Bila kita ikhlas, husnuzan, paling kuat al-ithar, utama dengan sahabat tadi, Allah akan datangkan orang yang sama pada kita. Orang yang bersama kita kan husnuzan dengan kita pula. Akan berlaku isar pada kita pula. Kemudian Allah akan tambah lagi. Kenapa kasih sayang ni sangat penting? Ini saya sebut malam ni noh. Saya minta maaf sangat. Daripada kajian kita dan daripada nasihat-nasihat para sahabat-sahabat kita yang buat kajian dan juga orang yang mengetahui lah yang Allah izin ada ilmu, kita akan berhadapan dengan kesusahan. Kita akan berhadapan dengan kepayahan. Kalau dulu PKP 2020, 2021, 22, 23 ni okey sikit lah kan. Kita berhadapan kesusahan. Ada yang kena kejar, tak nak ambil vaksin, tak nak ambil ubat ni, ada yang kena sakit, ada yang kena tidurkan, ditidurkan pun ada di kalangan kita. Maknanya susah lah, susah. Jadi jangkaannya dalam setahun ni, 2 tahun ni akan datang ni akan jadi semakin susah. Ni hadis Nabi SAW. Tidak akan berlaku kiamat sehingga hari mendatang, semakin hari semakin susah. Dan pada masa itu kita akan merasakan bahawa antara bekalan yang besar bila kita bersama dengan sahabat-sahabat yang sayang dengan kita. Sahabat yang sayang dengan kita, seangkatan dengan kita ni, yang sanggup bersusah payah dengan kita. Sebab tu ada istilah hijrah. Nabi SAW, salah satu asbab hijrah ni, kerana di Mekah tidak boleh maksima berkasih sayang, tak boleh. Ada yang kena sekat lah, apalah macam-macam. Tetapi bila hijrah bersama dengan Ansar, Muhajirin yang berhijrah tadi, Allah izin kasih sayang maksima. Ukhuwah tu maksima. Disitulah barakah dan rahmat Allah. Disitulah kemenangan demi kemenangan Allah bagi. Kan? Walaupun sikit, Badar, sikit boleh menang dan seterusnya lah. Dan sebut kat sini maksima barakah rahmat Allah bila lahir kasih sayang yang solid. Muhajirin dan Ansar, Allah rakam dalam Quran. Jadi selagi tak berlaku hal tu, selagi itulah asbab kemenangan tak cukup. Tak semesti ramai. Tak semesti ramai. Kalau di Madinah tu pada peringkat awal tu hanya kurang lebih 300 orang lebih je yang betul-betul core ni. Kemudian berkembang-kembang 1000 orang. Kan, peringkat awal. Jadi tapi solid. Ketika di Mekah diuji dengan macam-macam tu kan, solid. The first 3 years tu, 3 tahun pertama 40 lebih orang ni. Tapi solid. Ukhuwah yang solid. Di situ pertolongan Allah. Sampai kena boykot sebagainya. Jadi sebut kat sini memang kita nak menang mesti ada kasih sayang maksima. Tak semua pun segelintir. Tapi nak sebut sini, saya nak sebut ni bahagian yang sifat nombor 7 ni, merabi tadi, betul juga sama kita ni. Mesti hubungan kita, hubungan kasih sayang atas dasar iman, akidah. Jadi maknanya paling tinggi ialah al-ithar. Jadi kita tengok hari ni tengok noh. Kita tengok diri kita noh. Kita nak menang bersama dengan kelompok yang Allah bagi menang, mesti ada sekurang-kurangnya sekali dalam semua hidup kita melakukan al-ithar kepada sahabat kita. Al-ithar ni apa? Mengutamakan sahabat lebih daripada diri kita. Bukan kita bagi yang lebih-lebih. Kita ada RM100, yang kita guna RM90, ada lebih RM10. RM10 tu kita bagi kat itu yang lebih tak. Yang kita perlukan tu kita bagi. Kalau ada hak ni, sifat ni, lagi ramai di kalangan kita sampai peringkat begitu, perasaannya, sikapnya, insya-Allah semakin dekat kita dengan kemenangan. Jadi sebab tu asasnya mesti kasih sayang. Ini kekuatan ukhuwah. Jadi sebab tu dalam tarbiyah itulah dia. Nak sayang sahabat ni lebih daripada sayang diri kita sendiri. Susah sebenarnya. Tapi kita kena try lah, kena try. Kalau kat sini boleh buat lah, insya-Allah. Jangan berkira lah dengan sahabat kita. Sahabat kita jenis tak basuh pinggan.
Ni tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa no. Jenis makan tinggal, tak basuh pinggan. Kita pula tengok kan. Kita ambil pinggan ni, kita basuh 1 hari, 2 hari, setahun kita basuh pinggan untuk dia. Setahun basuh pinggan untuk dia. Jangan main-main. Sampai kita pun dan tak apa buat, kerana sayang kat dia. Agak dapat tak? Sesuatu yang baik. Yang pertama, buat pahala ni dapatlah. Confirm dapat. Allah bagi kan benda baik. Yang kedua, barakahnya Allah akan bagikan kekuatan. Jadi sebab tu jangan berkira sangatlah. Susah. Aku je kena masak, kata CM contohnya kan. Ni tak ada kata dengan siapa-siapa kan. Sebab tu dia kata, aku sanggup kalau engkau boleh masuk umur, dia kata aku boleh bayar. Sebab apa? Nasi dia yang masak. Orang lain tak nak masak. Orang lain tak nak masak sebab tak tahu masak. Dia yang pandai masak dan dia yang boleh masak. Contohlah. Ini contoh, tak ada kaitan siapa-siapa tau. Jadi nak sebut macam ni, tak apa. Kita jangan berkira. Sebab paling maksimal al-isar. Al-isar ni apa? Kita utamakan sahabat lebih begitu. Kalau sampai peringkat tu, maknanya kita sampai macam sahabat-sahabat dululah, Muhajirin Ansar. Tak berkira sangat lah. Ini semua syarat kemenangan kan? Tidak ada satu benda pun yang kita buat kecil macam mana pun Allah kira nanti di akhirat. Siapakah di kalangan kita yang paling Allah sayang? Di kalangan kita yang paling Allah sayang kat sini ialah siapa yang paling sayang dengan sahabat dia. Siapa yang paling sayang dengan sahabat dia, dia yang Allah lebih sayang pada dia. Jangan kita ingat dia ni tak. Siapa sayang kat sahabat dia? Malahan asbab sayang pada sahabat ni, Allah arah malaikat turun jumpa kan. Kalau ingat peristiwa dalam satu hadis Muslim kan, seorang tu nak pergi ziarah sahabat dia kan. Allah suruh malaikat turun tanya, kenapa kamu pergi ziarah saudara kamu ni? Kamu nak pergi mana? Ada projek ke, ada apa ke, kepentingan dunia? Tak ada, hanya kerana aku sayang kat dia je. Ingat aku sayang kat dia, nak ziarah kan. Maka ketahuilah semuanya Allah sayang pada kamu macam mana kamu sayang pada sahabat kamu. Ini susah ni kan. Tapi kalau ini Allah izin, tapi insya-Allah kan, itulah kemenangan. Sebab tu Allah gambarkan dalam suratul Imran ayat 159, fa bima rahmatin minallah lintalahum, maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah daripada Allah kepada kamu, hendaklah kamu bersikap lemah lembut kepada mereka, sahabat-sahabat kamu, pengikut kamu, Rasulullah SAW tadi. Jadi kita kena apa? Kita kena sentiasa berlemah lembut dengan sahabat-sahabat kita. Pelan-pelan lah kan, gitu kan. Tapi susah ni, susah. Habis kalau sahabat tu naik kepala, naik tocang, naik kepala, semua naik lah kan. Ambil kesempatan semua, serah ke Allah. Dan Allah suruh kita macam ni, kita buat je, serah ke Allah. Allah akan ganti lebih baik. Kita ingat kita rugi, tolong orang, bagi makan orang dan sebagainya, tapi rupanya yang lebih baik. Ini yang kita nak kena hidupkan ni. Jadi insya-Allah saya nak ajak datang sahabat-sahabat ni yang kat FB ni. Siapa yang tak pernah datang kat RKM, mari datang. Kita nak rasai ukhuwah kan, pada cuti hari-hari Cina ni. Kita tak buka pada semua orang, tapi siapa yang duk follow ni bolehlah ikutlah, datanglah. Ni akan datanglah sekali, yang orang lain semua datang, pakat-pakat datang ni kan. Tapi tak apalah. Nanti tukang sihir pun datang sekali lah. Tak apalah, datang. Dia nak datang sini besok, silap-silap kan, dia bertaubat kan. Mana tahu. Jadi kita kena ni, ukhuwah. Kalau tidak datang kerana nak dengar ceramah pun boring dengan ceramah. Datang kerana ukhuwah. Datang sebab ukhuwah. Saya menyeru jugalah kepada sahabat-sahabat kita PSRM, marilah datang. Datang sini sama-sama. Kan? Lama tak jumpa kan. Jadi kerana kasih sayang saja. Kerana kasih sayang. Kita ikhlaskan diri kita, jumpa kerana kasih sayang. Kemudian bila kita dah dapat kasih sayang, ada sahabat sayang kita tu, insya-Allah sahabat akan doakan kita kan. Bila doa ni, insya-Allah lah kebaikan kepada kita. Kenapa? Salah satu sebab besarnya, sekalian hadirin hadirat, kerana Allah akan uji kita dengan sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar. Dan satu besar tu tak mampu kita buat seorang-seorang. Tak mampu kan?
Dan bukan saja tak mampu, tak boleh. Tak boleh. Memang di luar kemampuan kita. Jadi kita kena bersama-samalah dengan mereka yang soleh. Sebab ujian di akhir zaman ni, puluh ribu ulama' pun akan terikut dengan Dajjal. Saya minta maaf Hindia apa tahu Hindia. Bila kita bersama dengan sistem, ikut je sistem ni, ikut je apa yang nak, tanpa ada satu agenda yang mengikut Al-Quran dan Sunnah tadi, kita akan terikut dengan suasana yang ada tadi. Kita akan ikut arus, kita jadi buih. Walaupun serban kita tebal, jubah kita kan panjang labuh, walaupun janggut kita panjang, walaupun ilmu kita hebat, maknanya memang kalau tengok ni alim sungguh lah, tak sangka lah. Tapi sekiranya kita masih takut kehilangan yang kita sayang dunia ni, tak kira lah apa dia, dan masih lagi ikut sistem yang ada pada hari ini, maka kita akan terperangkap dengan sistem tersebut. Kita tak akan boleh keluar. Ini sunnah. Tengok Nabi buat apa? Nabi buat, dia ajak sahabat-sahabatnya duduk dalam tarbiyahnya, dakwahnya, jihadnya, akhirnya bentuk satu kekuatan negaranya. Jadi dia kena ke arah situ. Tak boleh kita kalau hati kita sayang, minta maaf noh, kalau sayanglah dengan makhluk ni, dengan sistem makhluk yang menyebabkan kita jauh daripada Allah ni, insya-Allah kita tewas. Allah akan tewaskan kita lah, sebab hati kita yang sayang kepada jahiliyah. Jadi kita kena betulkan niat kita dan sebagainya, kan? Jadi insya-Allah kita sama-sama lah, kan? Jangan kita dulu je. Sebab tu saya tekankan yang lepas kita, ada orang ceramah pasal Freemason, ceramah pasal Illuminati, cerita sejarah semua, pakar. Tapi bila dia berhadapan kehidupan, dia ikut sistem Freemason, dia ikut sistem Illuminati, dia ikut sistem, terus duduk sama. Dia reda, tak apalah, tak kisahlah, macam itu kan. Akhirnya apa yang berlaku, dia tak boleh keluar daripada sistem tu. Walaupun dia berdoa, menangis doa, tapi hatinya masih bersama dengan jahiliah. Ini yang paling penting sekali kita nak kena rasa. Sebab tu sahabat sangat penting. Sahabat ni dia akan bawa kita keluar daripada arus yang merosakkan kita. Saya minta maaf lah, tengok daripada yang paling atas sekali, paling atas sekali, pemimpin kita bincang pasal apa? Pemimpin kita bincang pasal apa? Kemudian kita tengok alim ulama kita bincang pasal apa? Pemimpin bincang pasal kuasa. Ada tak pemimpin-pemimpin yang bincang berkenaan dengan macam mana nak menyatukan umat, macam mana nak membina kekuatan umat? Ada tak pemimpin yang kita kenal hari ini? Hampir tak ada lah. Kita kata ada kan marah pula. Hampir tak ada lah. Okey, kita tengok ulama. Ada ulama yang bincang berkenaan dengan macam mana kita nak menyatukan umat kita ni, macam nak menggerakkan umat kita ni, macam nak membina umat kita ni. Ulama ni hampir tak ada. Bukan kata tak ada, hampir tak ada lah. Banyak majoritinya tak ada. Majoriti bincang ni kurang ajar dengan Imam Syafi'i, yang ni pula kurang ajar dengan buat bid'ah dan sebagainya. Minta maaf noh, bukan salah kita nak berbincang-bincang, tetapi bila benda tu menjadi asas. Sebenarnya qadiyah Islamiah ni apa? Apa dia permasalahan Islam sebenarnya sekarang ni? Yang pertama, masalah Islam sebenar secara umumnya saya sebut ialah dari sudut realiti siasi, waqi' siasi, iaitu realiti siasah. Siasah bukan maknanya politik. Siasah bukan maknanya politik demokrasi, bukan. Itu memang dah masalah dah, sebab sistem tu pun dah masalah dah. Sistem tu pun dah masalah dah. Waqi' siasi ni maknanya kita ni siapa yang kontrol, itu waqi' siasi. Okey, kita dah merdeka daripada British, daripada Belanda, Indonesia dan sebagainya. Betul ke kita merdeka? Cuba tanya, cuba bincang. Tak betul. Kita belum merdeka lagi. Saya tanya dengan tuan-tuan yang Ramadan, cuba tanya dengan pakar-pakar perlembagaan negara Malaysia, boleh tak negara Malaysia letakkan Al-Quran di atas daripada perlembagaan negara? Boleh tak?
Cuba tanya, boleh tak? Al-Quran di atas perlembagaan negara Islam, boleh tak? Negara Malaysia, boleh tak? Saya tak nak jawab lah, cuba tanya je soalan tu. Cuba tengok. Nak ubah perlembagaan contohnya. Nak ubah perlembagaan, boleh tak? Yang pertama mesti persetujuan raja-raja. Yang kedua mesti persetujuan British. Sebab yang sign perlembagaan kita dua je, British dengan raja-raja je. Kalau raja-raja parlimen nak buat macam-macam, parlimen. Nak buat macam-macam parlimen. Kita nak kena tegakkan negara Islam. Parti Islam se-Malaysia kata, kita nak tegakkan hudud dan sebagainya, kita kena ubah perlembagaan negara. Boleh tak? Kena ada persetujuan raja-raja. Katalah raja pun setuju, agung setuju, semua setuju, kena minta persetujuan British. Boleh tak? Agak-agak lepas tak? Ini kan memang tak perasan ni. Sebab yang sign perlembagaan ni, nombor satu British, nombor dua raja-raja. Ni dua je. Jadi kalau parlimen nak buat pun, raja tak setuju, tak boleh. Raja setuju pun, British tak setuju. Agaknya British setuju tak? Confirm tak setuju. Jadi mana yang dikatakan penjajahan? Kita lebih merdeka ni. Setakat nak buat apa yang disuka, boleh lah. Nak buat konsert Rainbow ke? Konsert apa lah? Coldplay. Buat konsert Coldplay, tak apa. Kemudian buat pula konsert, nak hapuskan dosa tu, kita kena selawat banyak. Buat konsert selawat pula. Buat selawat, panggil Habib semua satu dunia datang. Ini Rasulullah SAW punya keturunan, Habib semua. Nak habiskan, nak hapuskan dosa, nak bertaubat, Coldplay tadi. Nak buat konsert selawat pula, boleh. Waktu kita tengok, inilah negara Islam, kita ada selawat sama sekali, tak ada halang, tak halang sebagainya. Ini negara liberal. Kalau kita nak faham, itulah liberal kan. Jadi mana menjajah, mana yang kita merdeka? Tak ada merdeka sebenarnya. Ulama-ulama kita fikir benda ni. Ulama kita tak ada. Ulama kita fikir penguin boleh makan, tak boleh makan. Ni tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa. Fatwa penguin boleh makan. Sian, ada kata sian ustaz nak makan penguin, macamlah dah tak ada lembu. Ada orang tanya saya, penguin boleh makan? Bincang pasal penguin boleh makan tak makan kan? Bincang pasal macam mana nak satukan umat ni, macam mana umat berpecah belah ni kan? Jadi tak ada ulama yang memimpin, tak ada, tak fikir betul-betul. Adalah, tapi mungkin yang tak nampak-nampak lah kan, sebagai ada lah ulama kita, tapi maknanya majoriti tak ada. Jadi majoritinya bersama sistem. Majoriti itulah yang akan ikut Dajjal. Majoriti akan ikut Dajjal. Kita macam mana kita confuse besok? Ulama ni kata boleh ni nak ikut one world religion, boleh ikut ni. Ulama semua kata boleh. Semua ulama betul, semua kata boleh. Ada seorang ustaz kata takkanlah 14 mufti salah, kamu betul. 14 mufti kata boleh bersama one world religion. Kita pula kata tak boleh. Kamu pandai ke daripada ulama-ulama ni? Confuse lah. Ikut je. Minta maaf no. Dia akan berat ni, dia akan bertambah berat ni. Sekarang kita tak nampak. Kita rasa yang susah ni IHR, kena ambil nak isi, kita nak isi padu, digital ID kan. Itu kita rasa susah dah. Singapura dah ada isi dah. Singapura dah lalui dah digital ID. Contohnya kan, Singapura dah buat dah. Kita hari ni baru nak nanti maknanya dia akan buat lah tu. Tapi nak sebut sini kekuatan, pembinaan kekuatan. Jadi kita, sebab tu kita perlu sangat kita nak bersama-sama ni. Sikit pun tak apa kan. Dan kemudian barakah bersama-sama ni, barakah bergabung lah. Kita seru lagi sekali lah bergabung kan. Barakah bersama-sama ni kan, bergabung semua ni, insya-Allah situ pertolongan Allah. Palestin hari ni dah makin besar ni, Palestin makin berat ni. Dari sudut perjuangan dia sekarang ni, masing-masing dah tunjuk dia bunuh dia ni, nampak ni. Maknanya tak berhenti lah kan. Sahabat kita yang berperang sana kan, yang Islam ni tunjuklah mati yang apa namanya Israelnya. Orang Israel pun tunjuk mati kan. Jadi maknanya dia orang tak nak berhenti lah kan. Ulama minta maaf dengan artis hal konsert. Ni lagi besar. Ada kes ulama minta maaf. Apa?
Konsert mana? Oh, konsert Siti Nurhaliza. Minta maaf kat Siti lah. Sebab tuduh kat public ni. Dia tuduh apa? Tak benarkan buat, at first tak benarkan buat apa tu, konsert kat Mufti Pulau Pinang. Oh, Mufti Pulau Pinang. Ulama pun kan hari ni itulah kita nak kena tengok pasal konsert, fatwa ni kan. Cubalah fatwa kan haram berpecah belahan. Cuba fatwa aja kan. Haram berpecah belah, jangan. Haram kita bergaduh sama kita. Kena bersatu, cari jalan bersatu. Patutnya mufti-mufti kita ni, menteri kita ni satukan balik kan. Macam mana nak bersatu? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran Sunnah macam mana? Bincang Al-Quran Sunnah lah yang bersatu. Pengalaman kami insya-Allah, tuan-tuan, pengalaman kami lah noh. Masa peristiwa Mabi Marah tu kan. Satu dunia 400 NGO, lebih 400 NGO, satu dunia. Lebih daripada lebih kurang 40, 36 dengan 40 negara satu dunia bersama. Cakap ni kalau orang Melayu ni, kita ni orang Malaysia dengan orang Turki macam ayam mengitik. Kita cakap dia tak faham, dia cakap pun tak faham. Dengan sign language pun tak sama. Sign language pun tak sama, bahasa Turki kan. Tapi bila berhadapan dengan Yahudi ni bersatu. Orang bukan Islam pun bersatu dengan orang Islam. Orang Kristian padri pun semayang sama dengan orang Islam. Kita kena lawan dengan komando komando Israel. Dan akibat dari persatuan itu, penyatuan hati itu, matlamatnya yang besarnya nak bebaskan Aqsa. Sementara tu nak bantulah sahabat-sahabat yang di sana kan, di Gaza sebagainya. Allah bagi pertolongan. Itu baru nak kemanusiaan tu. Dah bersatu dah Allah tolong. Sekarang ni masalah kita tak bersatu. Ulama tak bersatu. Apa faktor tidak bersatu? Antaranya politik lah. Pecah belahkan kita. Betul tak? Marah lawan politik lagi. Politik. Buang politik tepi, letak politik tepi. Jangan pakai pakaian politik. Jangan pakai pakaian apa-apa. Kita duduk atas Islam. Quran, Islam kan. Sunnah kan, ukhuwah, cukup. Kamu Wahabi ke, Wahabo ke, kamu siapa pun atas asas iman dan ukhuwah, cukup. Iman dan ukhuwah. Tak payah tuduh-tuduh orang bid'ah ke tak bid'ah ke. Okey. Ni ada seorang cakap kan. Kalau kami tak betulkan bid'ah ni, siapa yang nak betulkan? Dia kata kan. Ada seorang doktor lah, PhD. Kalau kami tak betulkan bid'ah ni, siapa yang nak betulkan? Saya tegur sekali tu, saya tegur. Saya kata kita kena utamakan ukhuwah, penyatuan, tak apa, kebenaran ni tak apa, nanti kita boleh. Ni bukan masalah kafir tak kafir kan. Jadi dia masalah apa? Kafir dengan jadi Islam ke, ataupun masalah beza pandangan dari sudut syariahnya. Hak ni ikut mazhab Syafi'i, hak ni ikut mazhab sendiri-sendiri, ini ikut mazhab yang ni, contohnya kan. Itu masalah mazhab, masalah ibadah kan. Betul lah dia kata pandangan ni bid'ah, pandangan ni tak bid'ah, sunnah. Jadi tak apalah, itu bukan kafir tak kafir. Masih lagi, cuma Allah kata Allah bagi kurang pahala ke lebih pahala, macam itu je masalah perbezaan pandangan. Tapi itu yang besar sekarang ni. Sampai nak bersatu pun tak boleh. Jadi kenapa kita nak apa ni besar-besarkan benda? Betul kata tak boleh, kita kena jaga kebenaran. Kebenaran dia tak faham. Ini saya keluar marah ni. Dia bukan masalah kebenaran, al-haq ni kebenaran. Kebenaran ni ad-din. Ni masalah ad-din, agama. Yang kita bincang tu masalah syariat. Syariat ni mazhab. Masalah beza pandangan. Abu Bakar radhiyallahu anha, As-Siddiq dengan Umar bin Khattab radhiyallahu, ada pernah berbeza pandangan tak? Banyak kali berbeza pandangan. Tapi macam mana dia resolve? Dia ketepikan perbezaan, dia utamakan pesan penyatuan. Jadi nak sebut sini bukanlah maknanya kita tak nak pegang, tapi utamakan persatuan, penyatuan. Kita nak semua ustaz-ustaz ni berhentilah berdebat-debat.
Berhentilah berjidal kalam. Yang pening rakyat dan umat. Umat pening, tak tahu. Okey, katakanlah UAI dengan Dr. R berdebat. Dr. R berdebat dengan UAI. Tahu kan? Semua tahu lah tu macam tu kan. Saya cakap ni contoh kan, berdebat. Jadi berdebat. Okey, katalah berdebat. Dr. R dengan hujah dia, UAI dengan hujahnya. Dua-dua betul belaka. Okey, siapa yang nak akan kata siapa yang betul, yang menang? Siapa? Ada orang lagi pandai lagi ke? Tak, rakyat yang akan ni. Rakyat makin tu makin pening. Yang ini kata macam ini, yang ini kata macam ini. Padahal tu hanya perbezaan khilaf. Oh, ini khilaf sesat ni. Sesat pada pandangan kamu, sesat. Siapa yang boleh jadi hakim ni? Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Adakah Amirul Mukminin sekarang? Tak ada. Jadi kita duduk berdebat, siapa yang jadi hakim? Rakyat jadi hakim, pening kepala semua, confused. Lala semua ikut liberal belaka. Senang, tak payah gaduh-gaduh. Ikut liberal, terima semua pandangan. Jadi sebenarnya kita kena bersama, lapang dada. Jangan pentingkan ataupun jangan utamakan perbezaan. Kita utamakan kesamaan. Itu yang penting tu kan. Minta maaf no. Saya cakap ni kadang-kadang ada orang marah pula. Tak apalah nak marah pun, tapi nak sebut sini kita kena kembali kepada penyatuan umat. Sebab kita duduk dalam jaringan syaitan ni, kita bergaduh ni. Bergaduh ni duduk dalam jaringan syaitan. Tak payahlah tulis Wahab bodoh, jangan tulislah sian. Nanti orang nama Wahab ni terasa hati. Kita jangan cakap Wahab bodoh kan. Padam Ali. Boleh padam lah, insya-Allah, tak apa. Memang ada orang panggil satu kumpulan namanya Wahabi, satu kumpulan namanya Ahlussunnah wal Jamaah, satu kumpulan namanya apa lagi dia? Ada lagi tak? Doktor ring sepiring ni siapa? Sekali-sekali kita kena sonok-sonok sikit lah kan. Saya sebut tadi tu kan bukan sebab saya nak provoke siapa-siapa. Saya cuma nak sebut saya pun banyak lemah, saya pun tak pandai. Tapi marilah sama-sama kita bersatu. Itu je. Kita pasal balik pada penyatuan je. Kalau kita ada beza pandangan, kita iktiraf lah. Dia pun boleh tak kata engkau bid'ah, engkau sesat, engkau kafir, boleh tak? Cuba sebut. Engkau bid'ah, engkau sesat, engkau kafir. Kenapa bid'ah? Baca kunut. Contoh kan. Bid'ah ni dhalalah, sesat, kafir. Boleh panggil kafir, boleh? Yazbillah min zalik. Jangan. Bahaya sangat. Tak boleh. Jadi beza ni, beza pandangan je. Ada orang nak baca kunut, bagilah dia baca kunut. Dia tak nak baca kunut, tak apalah. Dia dua pandangan berbeza. Contoh, ada orang nak buat tahlil tak apa, dia kata sesat. Tak apalah, tu pandangan dia sesat, pandangan ini tak sesat, teruskan. Dia ada hujah dia. Jadi kita utamakan yang boleh menyatukan ni. Jadi kita ni dah terperangkap dengan debat, suka debat. Masa kita sekolah-sekolah berdebat tak apalah. Masuk universiti berdebat tak apa. Saya dulu mengajar UAE, memang UAE ni antara pakar berdebat, betul? Pernah menang debat dunia kan? Pakar debat UAE ni. Dekat UAE berdebat, okeylah. Dekat Jordan berdebat, okeylah. Dah jadi apa ni, model umat ni sebagai penceramah, pendakwah sejuta umat ni kan. Janganlah berdebat, kita cari jalan tengah. Kalau orang nak ajak berdebat sebagainya, tunggu bila ada Amirul Mukminin besok, dah ada raja yang sah, khalifah yang sah kan, dah ada Amirul Mukminin, masa tu debatlah depan dia. Cakaplah pandangan saya gini, ni semua bid'ah, jangan buat apa ni tuanku, jangan buat. Dia jadi raja kan, jangan buat tuanku berkata okey, aku ikut yang ni, tahun ni ikut semua pandangan Dr. R, tahun depan UAI pula, kata Amirul Mukminin. Tak apalah, sekarang tak boleh. Siapa betul? Tak tahu. Pengikut Dr. R semua kata Dr. R betul, pengikut Dr. Z kata Dr. Z betul. Semua pakat betul, berpecah belaka.
Jadi nak sebut kat sini, marilah sama-sama kita bersatu. Sebab kita perlukan. Ujian akan ni, memang akan dipecah belahkan. Kita akan dipecah belahkan. Kita akan terkejut nanti ada ulama-ulama yang bersama Dajjal. Kita akan terkejut nanti. Ada ulama bersama Dajjal. Kenapa ulama bersama Dajjal? Yang pertama, kerana imannya kepada manusia, takut kehilangan sayang tu, dia tak boleh nak lawan. Takut kehilangan apa? Madrasah. Sayang kat madrasah, ikut Dajjal. Sayang dekat madrasah supaya madrasah tak kena tutup, ikut Dajjal. Sayang kepada dia punya apa benda tu tak boleh tutup, ikut Dajjal. Itu sayang lah. Sayang pada pemimpin, pengikut dia, ramai pengikut dia nanti berpecah, ikut Dajjal. Itu satu. Yang kedua, memang dia memilih Dajjal tu. Sebab dia ikut sistem, tak boleh lari. Satu, sayang pada nafsu dia. Yang kedua, sistem. Dah bersama dengan sistem, tak akan boleh keluar. Kita dah ikat diri kita, telinga kita, mata kita, lidah kita, akal kita, hati kita dah ikat dengan sistem. Sayang dengan sistem. Memang Imam Mahdi datang, dia akan lawan Imam Mahdi nanti. Sebab tu susah. Sebab tu ramai akan tergelincir. Kita mohon pada Allah petunjuk dan hidayah. Sebab tu pada hari ini kita menyeru, marilah sama-sama kita bergabung, bersatu, sama-sama kita binalah orang Islam ni sendiri, kan? Banyak benda nak kena buat ni. Kalau tak tahu nak kena buat apa selain berdebat tu, mari kita jumpa bincang-bincang. Tapi tak nak bincang dekat dalam YouTube ke apa, bincang personal lah. Sekali dah ajak berdebat pula. Perlunya berdebat pada hari ni, tajuk dia pula. Ajak kita pula. Kita tak perlu berdebat, dia nak perlu berdebat. Buat tajuk pula. Buang masa kan. Jadi insya-Allah kita doakanlah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan kita. Allah ampunkan segala keaiban kita yang banyak ni, dan kita mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bersatu padu, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati orang yang ikhlas. Orang ikhlas, apa maksud ikhlas? Tak ada kepentingan. Tak ada kepentingan tu ikhlas. Tak ada kepentingan, tak ada dah nak dunia ni kan. Nak dunia apa lagi, nak perang ni. Imran Hussein kata perang dunia ketiga nak berlaku. Penganalisa tentera daripada Amerika kata perang dunia boleh terjadi sekarang ni, perang dunia nak berlaku, dan ikut apa yang WEF kata. WEF kata dalam persidangan di Davos pun dia kata dia melihat perang dunia akan berlaku. Ada orang sebut ni, banyak kali sebut. Tapi perang dunia ni bukan macam dulu. Ada sekutu Amerika, sekutu sebagainya. Perang dunia ni maknanya setiap negara akan berhadapan dengan peperangan yang tersendiri. Ada negara berhadapan dengan peperangan keuangan. Ada negara berhadapan dengan keuangan bencana alam. Ada negara berhadapan dengan keuangan perpecahan, bergaduh. Ada negara yang akan perang dengan jiran dia. Jadi semua masing-masing sibuk dengan perang masing-masing. Kenapa dia akan sibukkan kita dengan perang dan perpecahan? Sebab dia nak mengalahkan Islam, Taifah Mansurah yang ada di Palestin. Supaya kita tak fikir dah Al-Aqsa, tak terfikir Al-Aqsa. Dah tengok banyak banjir je, mana nak fikir Al-Aqsa? Tak ada hala tuju. Kita tak ada hala tuju, tak ada blueprint yang jelas. Yang kita tahu kan, nak jaga kita aja, makanan kita aja. Jadi bila Allah bagi bencana alam besok, kita fikir bencana alam aja. Terlupa dah Al-Aqsa nak kena bebaskan. Terlupa Dajjal nak merintah dunia, terlupa. Yang kita tahu, hidung kita semua dah kena cocok dengan Dajjal. Masa tu tak boleh buat apa dah. Kalau kita boleh selamat lagi akidah kita, tak apa. Kita bimbang, masa tu akidah dah sesat. Kenapa? Kalau tak sesat, mati. Kalau tak sesat, tak dapat makanan. Kalau tak sesat, tak ada duit. Masa tu kalau nak ada duit, nak ada makanan, nak apa semua tu, mesti ikut Dajjal. Itu kita bimbang. Kita tak prepare daripada sekarang. Dia akan stimulate perang dunia ketiga. Tapi perang dunia ketiga bukan peperangan antara negara-negara, peperangan antara dua budaya yang berbeza. Itu budaya yang bersama dengan dunia dan budaya yang bersama dengan akhirat. Dua ni dia akan pecah. Jadi kita akan sibuk. Katakanlah banjir. Kita fikir banjir je, terlupa dah Dajjal nak keluar. Jadi tak kuat, iman kita tak kuat. Akhirnya dia keluar, dia jerut leher kita dengan perancangan dia. Tu insya-Allah. Sebab tu kita kena duduk dalam program-program yang boleh memberikan kekuatan kepada kita, insya-Allah. Ni Dajjal dah dengar dah ni kita cakap ni.
Dajjal dah dengar. Jadi dia kata kat sini Malaysia ni ada orang yang nak menyatukan orang. Ni kena doa banyak-banyak sikit lah. Tapi Allah ada kan. Allah ada, insya-Allah. Jadi Allah akan menolong kita, insya-Allah. Baik, itulah insya-Allah. Jadi saya ingin mengumumkan siapa yang ada kelapangan, siapa yang dah biasa dengan kuliah lah, kuliah dah tahu sebagainya, insya-Allah kali ini kita buka lah tamrin. Pada kali ini kita buka insya-Allah pada mereka yang dah biasa dengan kuliah di FB ke ataupun di mana-mana, maka boleh datanglah lebih dekat, kita berkenalan. Tujuan satu, ukhuwah, kan? Tujuan satu, ukhuwah, supaya kita kenal dengan sahabat-sahabat yang sama-sama tadi. Dan kemudian insya-Allah mudah-mudahan daripada pertemuan-pertemuan tu akan memberikan kepada kita kekuatan untuk bersatu padu, insya-Allah. Dan jangan lupa kalau siapa nak datang tu kena tanyalah dengan kita. Nanti tengok ke web Ansar, web ke FB Ansar. FB lah, saya Tak ada web lagi kan? FB Ansar Malaysia. Ansar Malaysia kan? Ansar Malaysia tu kan? Dia punya tu. FB Ansar Malaysia. Jadi kat situ nanti adalah nombor telefon ke apa yang kita letakkan. Siapa yang tak pernah lah, tak kenal pokok dia je dekat Ulu Sarawak ke, Ulu Sabah ke, Ulu Filipina ke, kan, mungkin kat sini tak jumpa lah, kita kontak nombor tu. Saya nak pergilah kan. Jadi dia ada borang, kena isi sikit borang lah. Isi borang sikit. Sebab kita nak tahu juga siapa datang. Kokok yang datang tu Dajjal ke, kita Dajjal kita tak terima lah. Kalau orang lain kita terima, insya-Allah. Baik, tadi itulah insya-Allah, gurau-gurau je. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala muhabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fasik Allahumma rabitataha wa limuttaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa khususan fil Gaza wa fil Aqsa. Allahumma ansurna ya Allah, Allahumma ansurna ala tarikut da'wah wa tarikut tarbiyah wa tarikut jihad fi sabilillah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.